tu point dan juga mesti ada huraian. Macam itulah keadaannya. Macam itulah keadaannya. Jadi yang penting Usuluddin ni dinamakan respon terhad kerana soalan tu soalan adalah yang jawapannya pendek-pendek. Jawapannya pendek-pendek, poin-poin saja. Manakala dinamakan soalan Usuluddin ni soalan berstruktur, kerana apa? Kerana kalau kita lihat 39 soalan ni, 39 soalan yang dimasukkan ni adalah soalan struktur. Betul kalau lihat, dia sama macam soalan sains, matematik, sejarah kan, kertas 3, kertas 2, tengok Ustaz. Dia ada soalan struktur tu, contoh soalan alif. Soalan alif pula, soalan 1 ada ABC. Soalan 2 ada ABC. So ABC itu yang merujuk pada yang dinamakan soalan struktur. Soalan yang banyak anak-anak adalah di bawah tu. So, sebab tu soalan dia banyak. Sebab tu soalan dia banyak. Baik, jadi untuk pembahagian mengikut aras, kalau soalan Ismuba ni, aras rendah 20 soalan, banyak 20 soalan, anggarannya 20 soalan, markahnya 40 markah. Kemudian aras sederhana 12 soalan, anggaran juga. Markahnya 24. Manakala untuk soalan aras tinggi cuma 7 soalan sahaja, tak banyak. Anggaran 7 ni adalah anggaran dan pada saat anggaran ni pun memang 7 ni lah. Memang 7, dia tak banyak pun. Dia tak akan lebih dari 7. Sebab satu soalan kena ada satu je soalan aras tinggi. Satu saja. Macam mana Ustaz boleh letak 7 ni? Okey, tauhid satu je. Sebab tauhid satu je lah. Tauhid cuma satu saja. Kemudian tafsir ada 2 soalan aras tinggi. Kenapa 2? Kerana satu adalah ulum Quran, satu lagi adalah tafsir. Sudah 3. Kemudian yang hadis pun ada 2 soalan aras tinggi, iaitu satu ulum hadis, satu lagi adalah hadis. Sudah 5. Lagi 2 soalan aras tinggi di mana? Iaitu ada pada soalan sirah 1, akhlak 1. So 7. 7 adalah soalan aras tinggi yang ada pada Kismubah. So yang aras tinggi ni memang bilangan soalan ni memang ni lah, memang 7 ni. Tapi yang untuk soalan yang aras sederhana dan aras tinggi ni, dia dua aras ni lah yang mungkin tak kekal ataupun tak tepat bilangannya. Ini Ustaz letak ni anggaran saja. Sebab kadang-kadang soalan tu banyak. Kadang-kadang soalan struktur tu banyak. Kadang-kadang soalan struktur tu sedikit. Okey, contoh lain katakan struktur ni. Contoh kalau kita lihat soalan 2019 ni. Ni soalan struktur ni. Ni soalan alif 1 2 ini adalah soalan struktur. 1 2 ni soalan struktur, ba 1 2 soalan struktur. Jim 1, lepas tu ada 2 3 4 lagi. Ada 1 2 soalan struktur lagi. Kemudian soalan dal 1 2 3, ada yang 3 ada yang 2. So kalau mungkin kita letak paling banyak satu soalan besar tu ada 2. So 2 kali 4 8. Kemudian 8 kali 4 32 soalan. Itu soalan besar lah. Soalan besar. Kalau macam ni, soalan ni dah besar. Soalan Jim alif ni, Jim 1 dah besar lah. Tapi 1 tu ada lagi pecah lagi 4. So tu yang mungkin jadi sampai 39, bahkan mungkin lebih daripada 39 soalan. Yang penting, soalan struktur ni banyak. Kenapa dia banyak? Kerana dia nak membantu awak supaya awak ada peluang dan ada ruang untuk nak memperoleh markah lagi. Ada kata ada soalan-soalan tertentu yang awak tak boleh nak dapat markah. Terutama pada soalan-soalan aras rendah dan sederhana. Terutama pada 2 tu lah. Pada aras rendah dan sederhana. Kerana aras rendah dan sederhana ni memang memberikan banyak soalan. Banyak sangat peluang kepada awak untuk nak menjawab soalan pada bahagian aras rendah dan sederhana berbanding dengan soalan aras tinggi. Kerana aras tinggi 7 ni adalah maksimum. Sebab dia satu bidang ataupun satu soalan besar cuma ada 1 atau 2 soalan saja. Dia tak boleh banyak. Okey, seterusnya. Baik, inilah yang awak perlu fikirkan dan perlu untuk nak catat dan jangan lakukan kesalahan-kesalahan ini. Awak kena betulkan yang biasa awak buat dan biasakan pula dengan yang betul tu kena dibiasakan. Baiklah, kalau kita lihat bermula pada tahun lepas, tahun pertama awak peperiksaan SPM untuk subjek KBG ni, kita dah diuji dengan pandemik, maka antara inisiatif ataupun solusi yang telah dilakukan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia melalui lembaga peperiksaan bagi nak mengelakkan penularan. Kita risau dan kita bimbang. Kita tak tahu, bukanlah nak cakap awak jalur ni ada bawa virus, tidak. Tapi kita tak tahu kan, sebab virus ni kita tak nampak. Jadi nak menjaga keselamatan guru, nak jaga keselamatan awak, calon-calon ni. Jadi kertas peperiksaan awak semua ni bermula pada tahun lepas, mana tahun ni pun akan diteruskan sampailah setakat ni, rasanya sampai bila kot ni, sampai bila katanya.
kertas awak ni di-scan. Di-scan oleh pihak syarikat yang telah dibayar oleh pihak lembaga. Kemudian guru-guru menanda kertas awak secara dalam talian. Secara dalam talian. Mana kami tanda kertas awak ni online. Online. Kalau tak ada internet kami terus tanda lah. Kemudian tanda dekat komputer. Jadinya memang antara satu cabaran lah bagi guru-guru ni lah. Kebanyakan kalau guru-guru yang dah usia tu dah lebih 45-50 tahun, kebanyakannya mereka akan retired daripada menanda. Mereka akan letak jawatan daripada menanda ni sebab bila mana menanda online ni memang sangat-sangat bercabar. Ada kawan ustaz, seorang ketua pemeriksa Negeri Selangor, dia tanda kertas, dia kata tahun lepas tu last lah. Tahun ni dia tak menanda lagi. Sebab apa? Sebab dia sakit belakang. Sakit belakang satu. Kemudian tangan dia terus sakit. Dia tak boleh nak pegang, satu cabaran dan satu ujian untuk dia lah kan. Terus tak boleh nak pegang sebab dia dah mungkin terlalu lama pegang mouse, tekan-tekan dan sebagainya. Sebab dia kena selesaikan tugasan menanda secara dalam talian ni. Jadi dia memberikan tekanan jugalah kepada guru-guru menanda kertas awak. Jadi perkara-perkara yang Ustaz akan sentuh ni untuk nak membantu awak supaya awak tidak melakukan kesilapan, yang mana akhirnya nanti kesilapan itu akan menyebabkan awak hilang markah. Sebab bila mana menanda dalam talian ni, dia tak sama macam kami menanda kertas yang kami nampak. Macam guru-guru awak lah. Kalau guru awak tanda kertas awak, tanda yang kertas yang nampak depan mata, so boleh bantulah. Kadang-kadang kita boleh bantu potongkan jawapan yang salah kan. Kadang-kadang cikgu ni untuk malam-malam awak kan. Kadang-kadang cikgu ni dia ada, guru ni dia boleh ada 2-3 pen bila mana menanda ni. Pen merah memang untuk menanda lah kan. Ada pen hitam dan juga pen biru. Kalau awak tulis guna pen hitam, so cikgu tu dia boleh tolong bantu. Contohlah kalau contoh markah awak 38 kan, 38. So dia boleh bantu tambahkan sikit kataan yang mana awak mungkin terlupa nak tulis, menjadikan markah awak tu cukup 40 markah. Dengan pen biru dan pen hitam yang ada di sana. So guru menanda ni ada 3 pen lah. Tapi bila mana dah menanda dalam talian, maka kami dah tak boleh nak bantu. Pen kami cuma ada satu warna je. Pen kami cuma ada pen merah sahaja. Jadi memang satu perkara itu antara kira kekangan yang ada lah. Jadi kalau awak silap jawab, tak jawab, memang itu satu perkara yang cukup cakap boleh buat apa lah kan. Tapi walaupun dalam keadaan macam tu, satu yang perkara yang mengejutkan jugalah kalau kita lihat SPM 2020 yang lalu, baru-baru yang calon 2020 dalam tempoh 8 tahun, mereka adalah calon yang antara keputusan yang terbaik. Antara keputusan terbaik. Walaupun rasa macam mustahil kan, macam pelik lah. Tapi mungkin dia punya hikmah pandemik ni mungkin menjadikan mereka ni kuat, berusaha nak buat yang terbaik. So saya yakin awak juga akan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk diri awak sendiri, untuk masa depan awak, untuk keluarga, sebagai contoh. Walaupun mungkin diuji dengan pandemik yang mungkin agak menyusahkan dan juga agak meletihkan kita semula ni, insyaAllah. Baik, apakah perkara-perkara ini? Baik, kita lihat satu persatu. Untuk Kismu Alif ada 3 perkara yang Ustaz nak sentuh berkaitan dengan menjawab soalan-soalan ini. Okey, yang pertama, calon tidak memindahkan jawapan ke dalam buku jawapan. Ini untuk makluman mungkin peratus tu tak besar. Kita dalam 0.05% itulah, tak ramai lah. Pun begitu, kalau boleh kita tak nak lah ada isu-isu kecil macam ni. Kalau boleh isu nampak macam kecil kan, tapi dia cukup besar kot. Sebab soal memindahkan jawapan ni sepatutnya bukan benda yang menjadi masalah. Sepatutnya awak dah faham sangat. Sebab bukan saja menjawab soalan Nasruddin kan. Maknanya paper-paper yang lain pun memang menjawab dalam buku jawapan. Memang awak jawab dalam buku jawapan. Kalau contoh macam soalan soalan apa? Soalan A, soalan-soalan yang kertas satu yang bertulis ni kan, ataupun soalan kita cakap bahagian A lah, bahagian Kismu Alif. Biasanya ada borang OMR kan yang golek-golek tu kan. Tapi macam Nasruddin ada juga borang OMR-nya. So ada juga calon yang tidak memindahkan jawapan ke dalam borang OMR yang disediakan. Mungkin dia tak perasan kot. Sebab borang kalau biasa subjek-subjek lain, borang OMR tu ataupun subjek ataupun untuk soalan bahagian
A ni kes Malik ni, biasa dia kertas satu lain kan, waktu dia lain, kertas dua waktu dia lain kan, mana dua waktu yang berbeza. Tapi untuk Saudi ni, kertas kes Malik dan kes Mubah dia dalam satu kertas. Jadi mungkin dia tak perasan dan sebagainya. Contohlah kalau kita lihat untuk makluman, untuk kertas satu ni, kertas bertulis ni, nanti bila awak dapat kertas soalan, di hujung sekali dia akan ada borang OMR dia. Ni macam ni ni borang OMR ni. So kena potong dulu kertas ni di tepinya, kemudian awak kena ikat bersama dengan buku jawapan yang mana untuk menulis jawapan kes Mubah. Kes Malik tulis kat sini, kes Mubah tulis kat buku jawapan macam biasalah, dia memang kertas kajang biasa. Tapi kertas kajang tu dalam bentuk buku lah, dalam bentuk buku. Yang kes Malik kena masuk ke dalam ni. Tapi ada calon yang tidak, okeylah kalau dia tak jawab dalam ni tak apa sebenarnya. Tapi yang penting awak kena pindahkan jawapan awak ke dalam buku jawapan. Ada calon yang tidak sempat, mungkin dia tak sempat pindahkan, akhirnya jawapan dia masih lagi tertinggal di dalam buku soalan. Dan untuk makluman, yang akan di-scan oleh pihak syarikat berkenaan untuk setiap jawapan awak ni, mereka cuma akan scan buku jawapan sahaja. Buku soalan dia tak scan. Sebab kalau scan dia akan membebankan dia orang satu hal, kemudian membebankan juga guru menanda. Macam lepas ada juga syarikat yang mungkin dia scan sekali, mungkin dia tengok jawapan pelajar tu ada dekat dalam, dia sempat tengok kot, mungkin dia sempat tengok dan dia kasihan kot. So dia pun scan sekali dua-dua. Bila scan dua-dua, kertas buku soalan pun scan, buku jawapan pun scan. So dia punya helaian untuk menanda tu sampai 25 muka surat. Standard biasanya 15 lah, 15-16 muka surat. Dia buku jawapan tu cuma ada 15-16 muka surat. Biasanya syarikat tu akan scan satu buku jawapan tu. Tapi kalau ada scan sekali dengan buku soalan, dah sampai 25 line. Jadi dia akan membebankan guru menanda tu sampai tension, sampai mungkin sakit kepala lah dan sebagainya, sebab kena menanda tu dalam kuantiti yang banyak, kemudian kena dalam masa yang cepat. Jadi awak kena pastikan awak jangan lakukan kesilapan tersebut. Okey, pindahkan jawapan ke dalam buku jawapan. Siap-siap. Untuk makluman, untuk kertas usul tadi kalau kita lihat formatnya, awak kena jawab dalam masa 2 jam 15 minit. Ataupun kalau kita himpunkan dalam bentuk minit, lebih kurang dalam 135 minit. 130 minit, 135 minit, 125 minit, 60, 120, campur 15, itulah 135 minit. Kemudian, sebenarnya pihak lembaga dia dah tetapkan masa tu. Kalau boleh ikut lagi bagus. Kalau kita lihat kes Mualif ada 20 soalan. So, masa yang diperuntukkan, cadangan masa yang diperuntukkan untuk awak jawab kes Mualif itu adalah satu soalan 1 minit. Bermakna 20 minit untuk soalan kes Mualif. Okey, so dah tinggal 105 minit. 150 minit. Kemudian untuk kes Mubah pula ada 4 soalan. Satu soalan besar tu diperuntukkan masa adalah sekitar 20 minit juga. 20 minit juga. So ada 4 soalan bermaksud 80 minit. So 80 campurkan dengan 20 minit, Ismail 100 minit awak gunakan untuk menjawab kertas satu bertulis itu. Baki lagi 35 minit. Masa tu adalah untuk awak ulang balik, semak balik jawapan ataupun soalan yang awak tak jawab. Maksudnya ketika mana menjawab, kalau awak tengok soalan tu awak tak tahu jawapan dia apa, jangan memikirkan dalam tempoh masa yang lama. Tak payah lama-lama sangat. Kalau tak dapat, tak apa, skip dulu. Skip dulu soalan tu supaya awak boleh fokus pada soalan lain yang mungkin awak boleh jawab dahulu. So jawapan yang awak tak boleh jawab tu, skip dulu. Nanti second round, baru awak ulang semula jawab soalan-soalan yang awak masih belum jawab. Itu cadangan waktu yang telah diperuntukkan. So kiranya awak kena ikutlah. Setiap kertas SPM ni ada peruntukan masanya untuk setiap soalan tu. Jadi awak boleh follow lah pada ketetapan tersebut supaya awak boleh memastikan jawapan awak siap dipindahkan ke dalam buku jawapan. Kemudian awak tidaklah meninggalkan jawapan itu di dalam buku soalan sahaja. Jadi dia akan merugikan awak sekiranya berlaku sebarang masalah awak tak pindahkan jawapan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tidak memotong jawapan yang dipilih hingga menjadikan jawapan itu berulang. Contoh pada soalan ni kan. Kalau kita lihat, awak kena potong.
Contohlah kalau macam soalan ni nombor 1, Al-Malaikah apa? Jawapan dia adalah Israel. So potong Israel. Dan kadang-kadang untuk soalan 1 hingga 5 ni sebagai contoh, dia ada 3 penyamar yang akan dibina. Sebab soalan ada 5, tapi jawapan adalah 8. Bermaksud ada 3 jawapan tambahan yang mana 3 jawapan itu mengganggu 3 soalan. Contoh macam ni kan, kalau kita lihat apakah, macam mana nak tahu dia ada penyamar atau tidak? Jawapan itu ada 2 dalam kategori ataupun dalam tajuk yang sama. Israfil sama tajuk. Sama tajuk. So, kalau Israel dah dijawabkan kat sini, so Israfil ni bukanlah, automatik dia bukan jawapan sebab dia pengganggu, so kena potong siap-siap. Yang kedua, jawapan adalah Khawarij. Potong Khawarij. Ada pengganggu tak? Okey, pengganggu dalam Mu'tazilah, potong siap-siap. Begitu juga 3, yang keempat, kelima, sampai dah semua dah selesai, potong yang dah siap. Yang dah siap ke, pengganggu ke. Dan bila mana potong, di sana awak akan nampak mana pengganggu, mana jawapan yang awak dah jawab. So di sana nanti tidak akan berlakulah pengulangan jawapan yang sama. Jadi teknikal ni tak masalah kot. Masing-masing mungkin ada teknikal itu sendiri. Pastikan awak boleh follow ataupun boleh pastikan awak tidak melakukan kesilapan dengan awak mengulang jawapan yang sama. Okey, next yang ketiga. Soalan sahih wal khata'. Okey, ini soalan sahih wal khata'. Tahun lepas tahun pertama awak, tahun ni tahun kedua saya harap sangat awak tidak melakukan kesilapan untuk soalan sebeginilah. Okey, iaitu soalan ni 6 hingga 10 ni dia minta awak tulis sahih dengan khata'. Bukannya diminta awak tanda right dengan tanda pangkah. Tahun lepas ketika mana Ustaz menanda calon 2020, ada juga calon yang pergi dia pergi tulis tanda right pangkah. Dia pergi tanda right pangkah. Di sini dia bagi tanda pangkah, tanda right, tanda pangkah, tanda right, itulah. Sama ada dekat dalam buku jawapan ataupun dekat dalam apa nama dia, buku soalan ni. Tapi kalau kebanyakannya dalam buku jawapan lah, kebanyakan dalam buku jawapan. Jadinya kalau awak tandakan right dan pangkah macam ni, bukan menulis perkataan sahih dan juga menulis perkataan khata' pada jawapan awak, automatik jawapan awak akan jadi salah. Walaupun jawapan awak tu betul 5/5, tetapi kerana awak menulis sahih dengan awak tak menulis khata' ni, automatik jawapan awak tu jadi salah. Rugi awak. Jadi untuk makluman tahun lepas masih ada lagi calon yang Ustaz tak faham lah. Adakah dia faham atau tidak arahan soalan ni. Kalau kita faham soalan ni di atas ni, kita akan tahu sama ada apa yang dikehendaki oleh soalan tersebut. Jadi awak pun saya percaya guru-guru dah selalu buat latihan tubi dan sebagainya. So bila dah buat latihan tubi, sepatutnya tidak akan berlaku lagi kesilapan awak menandakan dengan tanda right dan tanda pangkah. Tapi mungkin calon tersebut mungkin dia tak masuk kelas, mungkin dia ada masalah kesihatan dan sebagainya, mungkin lah sebab tu mungkin dia masih lagi melakukan kesilapan yang tak sepatutnya dilakukan. Okay, next. Yang seterusnya, okey, kes Malik dah selesai. Kes Mubah. Kes Mubah ada 5 perkara yang awak kena ingat kesilapan yang masih lagi berlaku dan dilakukan oleh calon. Yang pertama, berkaitan dengan soalan banding beza ataupun soalan al-farqu. Contoh macam soalan ni, kita lihat. Bayin al-farqu bainal malaikat wal jin. Dia minta awak terangkan beza di antara malaikat dan jin. Jadinya untuk soalan sebegini, awak kebiasaannya calon-calon ni kalau biasanya dia akan jawab, dia fikir apa yang dia ingat saja. Jadi contohlah dia tulis malaikat khuliqa minan nur. Malaikat dijadikan daripada cahaya. Jin dia tak tulis dia tulis apa? Dia tulis contohlah dia tulis tankihuna, jin berkahwin. Takuluna, jin makan. Tashrabuna, jin minum. Jadinya dari segi jawapan, kedua-dua jawapan dia betul. Tapi dari segi perbandingan salah. Sebab kalau awak tulis malaikat khuliqa minan nur, so jin pun awak kena bagi jawapan dari segi kejadian juga. So kena tulis jin khuliqa minan nar sebagai contoh kan. So macam itulah. So kalau anda kata berlaku macam tadi, awak jawab satu, dua-dua jawapan tu betul, tapi tidak membandingkan dari segi kategori yang sama, maka hanya satu jawapan sahaja yang diterima. So dapat satu markah je lah. Dapat satu markah je. So hati-hati, kalau soalan melibatkan soalan al-farqu, pastikan awak bezakan dari segi kategori yang sama. Jangan bezakan dari kategori yang berbeza-beza. Next yang kedua. Tulis nombor soalan pada setiap jawapan dan boleh tulis
pendahuluan jawapan untuk memudahkan semakan. Maksudnya apa? Okey, contoh macam soalan ni kan. Tulis ni, dal 1, dal 2. Tulis, nombor soalan yang tulis. Walaupun awak contohlah dal 1 ni awak tak dapat jawab lagi. Tulis dulu dekat dalam buku jawapan. Kemudian kosongkan dulu. Kemudian selang 2, baru tulis yang nombor 2 pula. Dan sebab nombor 2 jawab boleh jawab kan, nombor 1 tak boleh jawab. Okey, macam tu contoh. So pastikan awak tulis label sebab pengalaman yang baru terlepas, tahun pertama untuk SPM dalam talian, calon ni ada yang dia tak tulis label tersebut. Dal, tak tulis dal, tak tulis nombor 1, tak tulis nombor 2. Ada lagi terus dia tak tulis semua. Yang dal pun dia tak tulis, 1, 2 ni pun dia tak tulis. Dia dash saja, dash. Andai kata dash yang awak buat tu mengikut urutan yang bermula dengan soalan alif 1, 2, ba 1, 2, jim 1, 2, dal 1, 2. Memang ikut urutan lah, maksudnya dash tu semua ikut urutan. Tak ada masalah. Maksudnya kalau kami menanda, kami nilai okey. Jawapan pelajar dia betul dan dia merujuk pada soalan betul. Okey. Tapi ada kata jawapan awak tu tunggang anggang. Soalan dal ni dekat permulaan jawapan untuk soalan tersebut. Kemudian soalan alif dekat nombor 2, soalan jim pergi naik nombor 3, soalan ba tu pergi nombor 4 pula, pergi dal pula. So andai kata berlaku macam tu, awak tak labelkan soalan, maka dia akan menyukarkan pihak pengawas yang menanda. Akhirnya awak akan mendapat rugilah. Andai kata kalau pengawas tu mungkin tension, dia malas sangat nak baca, last sekali dia akan pangkahkan jawapan awak. Walaupun mungkin jawapan tu betul, kenapa? Kerana awak tak labelkan jawapan itu pada nombor tu awak tak labelkan. Nombor soalan. Okey. Kemudian, okey, untuk pendahuluan boleh masuk kalau awak tak bila mana tulis nombor soalan, dan kalau awak jawab sesuatu soalan, boleh untuk tulis pendahuluan, jawapan untuk memudahkan. Contoh dia tulis apa nama dia? Limadha kalau contohlah soalan biasa kan. Limadha ja'alallahu ta'ala al-yawmul qiyamah contoh. Limadha ja'alallahu ta'ala yawmul qiyamah contoh. So awak salin balik soalan tu. Ja'alallahu yawmul qiyamah huwa ataupun ja'alallahu yawmul qiyamah li'anna, maksudnya di sini boleh, tak ada masalah. Dan kalau awak tak nak salin pun tak apa, pendahuluan soalan. Pendahuluan soalan pada jawapan. Biasanya kalau kita jawab soalan bahasa Melayu kan biasa dia ada tulis. Kenapakah Amir suka makan nasi? So biasa kita akan jawab macam mana? Amir suka makan nasi kerana macam tu kan. So kita boleh salin balik soalan tadi tu sebagai jawapan. Maksudnya boleh tapi dia tak wajib. Tidak wajib. Kalau salin pun boleh, tak salin pun tak apa. Dan kalau salin pendahuluan ni dia tidak ada markah. Kerana markah tu hanya ada pada selepas di anna. Tapi kalau mungkin soalan-soalan selain daripada KBD, Usuluddin terutamanya, kalau awak tak salin, tak tulis pendahuluan pun tak ada masalah. Kalau awak tulis pun tidak menjadi masalah. Yang penting nombor jawapan tu kena ada. Yang penting nombor jawapan tu kena ada. Yang ketiga, bezakan dalil pada soalan dalil nakli. Sama ada qaulu ta'ala dengan qaulun nabi. Contoh kalau macam soalan ni kan, hada dalil nakli ala subut tasmi'iyah. Maka kena tulis sama ada dia qaulu ta'ala ataupun qaulun nabi SAW. Kena tulis. Andai kata awak lupa, alamak, awak ingat dalil. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Awak ingat dalil tu. Tapi awak tak ingat, alamak, ini ayat Quran ke hadis? Jadi silap kalau awak salah letak ayat Quran tu pergi letak qaulun nabi, yang hadis pula pergi letak qaulu ta'ala. So kalau salah letak label, automatik dalil itu pun jadi salah kerana awak gagal ataupun tidak meletakkan label tu pada jawapan yang betul. Tapi kalau contohlah ada kita berlaku situasi macam tu, sebaik-baiknya tak perlu tulis pun tidak ada masalah. Maksudnya awak tak tulis tak apa, awak tak tulis tak apa, tak salah pun. Asalkan dalil tu betul memang ada dalam Quran dan Sunnah. Dan nanti kita pada bahagian yang jawab nanti saya akan tambah ada sedikit tambahan berkaitan dengan dalil ni. Okey, ini yang keempat. Elakkan menyalin elakkan menyalin ayat Quran yang penuh. Ketika mana ada kata menjawab sebarang soalan yang berkaitan dengan apa nama dia, ayat Quran atau hadis lah. Contohnya soalan ni, soalan yang sama macam tadi kan. Dia tanya, contoh ambil soalan 2 ni, dia minta awak supaya nyatakan ataupun jelaskan tentang pengajaran.
Jadi pada perkara yang saya nyatakan ni dilarang ataupun awak jangan salin ayat Quran penuh, contoh macam ayat 1 ni kan. Okey, salin daripada alhamdulillahillazi sampailah penghujung ayat 1. So kalau awak salin ayat Quran ni sebagai jawapan, automatik jawapan awak salah dan tidak akan diterima. Okey, tak akan diterima. So jangan salin ayat penuh. Tapi awak sebenarnya boleh je. Awak nak gunakan yang sama sebagai jawapan, boleh. Awak cuma sekadar perlu menambahkan je beberapa kalimat untuk mengubah ayat Quran tu, dia bukan lagi menjadi ayat Quran yang salah. Contoh kita tambah di sini inna. Sorry dah kalau tulisan tak cantik, guna mouse macam ni, Ustaz ada pen digital tu ada. Contoh kata inna, cuba tambah innal hamdalillahilladzi, ataupun tambah lagi kat sini innal hamdalillahi subhanahu wa ta'ala alladzi anzalallah, tambah lagi kat sini anzalallah, anzalallahu ala abdihi di sini merujuk pada Nabi Muhammad, ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ubah terus dia punya apa cakap watak dekat dalam ayat Quran tu, terus ubah jadikan watak yang sebenar. Alkitab di sini merujuk pada Quran. So ala abdihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwal Quranul Karim. Okeylah, settle. So di situ awak telah mengubah ayat Quran yang satu menjadi ayat yang lain dengan cara awak menambah beberapa kalimah luar automatik dan juga mengeluarkan karakter yang ada dalam ayat Quran tersebut, iaitu abdihi Muhammad, Alkitab merujuk pada Quran. Awak keluarkan karakter tersebut, automatik dia dah tak lagi menjadi ayat Quran yang ada. So boleh diterima sebagai jawapan. Dengan syarat awak ubah sedikit kalimah-kalimah yang ada dekat dalam ayat Quran itu seandainya nak menjadikan ayat Quran itu sebagai jawapan. Okey. Next. Okey. Dan yang terakhir, elakkan jawapan klise. Contohnya Allah Ta'ala murka, boleh dapat dosa, dapat pahala, boleh masuk syurga, boleh nak dijauhkan daripada masuk neraka. Tetapi ianya boleh dijadikan sebagai jalan terakhir untuk menjawab sekiranya awak dah tak ada jawapan. Dia kata memang itu je pilihan jawapan yang ada. Mungkin awak terlupa, awak tak hafal, awak ingat awak nak abaikan tajuk ni kan. Tiba-tiba keluar pula tajuk tu kan. So awak kalau awak nak jawab soalan klise tu, boleh seandainya memang awak dah tak ada idea. Okey, contoh soalan klise. Contoh je soalan ni, takallam wahidan an hamiyah itba'u sunnah fi safar. Ceritakan satu sahaja kepentingan mengikut sunnah di dalam perkahwinan. So kalau kita lihat dalam kitab ni ada 3 jawapan. Yang pertama, an-nikah sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, an-nikah sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, an-nikah wal ibadah. Okey, so itu ada jawapan yang dalam kitab. Jadinya, contohlah awak tak ingat jawapan tersebut dan awak pun tak tahu nak fikir apakah jawapan yang sesuai untuk soalan ini kan. Jadinya yang awak terfikir kepentingannya, contohlah awak pergi tulis nak elakkan masuk neraka, nak elakkan dosa, nak dapat pahala, nak masuk syurga kan, contoh. So jawapan-jawapan skema pula, jawapan klise tadi tu boleh kita nak digunakan seandainya itulah jalan terakhir, andai kata kita memang dah tak dapat jawab lah soalan tersebut. Okey. Okey, selesai untuk slide ataupun slot yang pertama. Okey. Ada nak tanya apa-apa sebelum kita beralih pada slot kedua? Tak ada. Kalau ada. Okey, kalau ada, awak boleh tulis di ruangan chat ataupun boleh buka mikrofon nanti insya-Allah. Okey, kita terus balik kepada slot kedua. Okey, slot yang kedua. Okey, slot kedua ni Ustaz akan mulakan dahulu dengan apa nama dia, strategi. Strategi bagaimana nak memperoleh A- A dan juga A+. Ustaz tu letak A je. Ustaz tak nak letak B+, C, D, E tak nak. Ustaz tak nak letakkan B ke bawah tu tak nak lah. Ustaz letak terus A. A ke atas, A- ke atas. Daripada 70 sampai ke 80 ke 100%. Kenapa? Okey. Pada Ustaz, kewajaran itu awak perlu untuk meletakkan target awak, target yang paling tinggi. A+, A- maksudnya. Letakkanlah target yang paling tinggi. Walaupun, Ustaz, saya ni nak dapatkan C pun susah. Nak dapatkan D pun susah. Nak lulus pun susah Ustaz. Contoh. Tapi saya yakin sekolah ni semua lulus. Semua lulus, semua cemerlang. Jadi, ada kata berlaku masalah macam tu. Awak
memang calon tersebut memang nak lulus pun susah, tiba-tiba Ustaz suruh letakkan saya target A+, memang taklah Ustaz, contohlah. Jadi dari segi teknikal, dari segi psikologinya, kita ni kena letakkan sesuatu impian kita tu biarlah setinggi langit. Biarlah setinggi langit. Sebab kalau segi dia punya falsafah lah, kalau kita letakkan impian kita setinggi langit, andai kata kita jatuh, kita tidak akan jatuh ke lantai lah, ke tanah. Sebaliknya kita akan jatuh ke awan. Tetapi kalau kita letakkan impian kita setinggi gunung, maka kita akan jatuh gedebuk ke tanah, lagi sakit, silap-silap bulan boleh luka parah dan sebagainya. Okey, maksudnya apa? Analogi tu nak ceritakan kepada kita ni, biarlah kita berimpian tu, biarlah kita impian tu biar letak paling tinggi. Supaya kalau kita jatuh, kita tak adalah jatuh teruk-teruk. Kalau awak awal-awal dah letak strategi, cikgu pun saya yakin dan percaya guru-guru pun meletakkan strategi pada awak ni memang strategi yang lebih tinggi. Mana cikgu, macam ustaz pun kalau letak grade markah untuk sekolah ustaz, untuk murid ustaz letakkan target yang paling tinggi. Macam headcount Nusruddin, mungkin tahun lepas teruk. So tahun ni kita akan letak lebih tinggi daripada tahun lepas punya headcount. Dia punya ETR kan, ETR dan sebagainya kan. Target dia tu. Kita nakkan biar lebih baik daripada tahun lepas punya ETR. Ataupun GPS itu GPMP. Macam itulah keadaannya. Guru akan letakkan GPS yang paling tinggi. Sama macam awak. Kalau letakkan GPS awak ataupun awak punya target awak tu biar letaklah tinggi-tinggi. So kalau dia jatuh pun dia still lagi jatuh di tempat yang lebih rendah daripada sikit. Macam tu kalau target A plus, awak jatuh mungkin pada A minus atau A. Kalau awak letak A minus, mungkin awak jatuh pada B plus saja. Gitulah. Okey, baiklah. Jadi kalau boleh biar letak tinggi-tinggi, walaupun mungkin rasa macam mustahil, tapi sebenarnya segalanya tidak mustahil. Okey, kita lihat satu. Untuk A minus ni markah dia daripada 70 hingga 79. Ini yang apa cakap, yang ikut dalam sistem lah. Tapi nanti biasanya dalam peperiksaan, dalam bila mana awak dah jawab apa awak dah periksa, biasanya dia akan ada penyelarasan grade, penyelarasan grade. Itu PKLP lah. Itu LP punya kerja lah. Itu lembaga peperiksaan punya kerja. Penyelarasan grade ni maksudnya contoh lah. Contoh mungkin ramai yang dapat 38. Contoh 38 ni, letaklah 38% untuk bertulis. Ramai yang dapat 38. Kalau ikutkan 38 ni gagal. Kalau ikutkan 38 ni gagal. So dengan kuasa yang ada pada lembaga peperiksaan, mereka boleh untuk nak menurunkan grade lulus tu daripada 40 kepada 38. So automatik pelajar yang dapat 38 tu lulus. Macam itulah keadaannya. Tapi kalau kat sekolah tak boleh lah kan. Kalau contoh lagi kat sekolah, periksa buat peperiksaan tengah tahun ke, percubaan ke sebagainya. So kalau markah yang awak dapat, contohlah awak dapat markah 39. Cikgu tak boleh nak naikkan suka hati. Ataupun cikgu tak boleh nak isytiharkan okey 39 ni lulus. Sebab apa? Sebab cikgu dah buat penyelarasan. Tak boleh sebab sekolah kalau boleh memang kena ikut standard markah yang telah ditetapkan. Dan awak sebagai pelajar, sebagai calon, awak kena kejar dan capai markah yang telah ditetapkan itu. So sekurang-kurangnya kalau anda kata jatuh dan sebagainya, insyaAllah itu adalah mereka lembaga peperiksaan untuk nak membantu awak. Baik, untuk mendapatkan skor A minus daripada 70 hingga 79, awak cuma perlu dapatkan, kalau kata 15401 ni, awak kena dapatkan 15 markah pada semua bahagian soalan. Kes mualif dapat 15, kes mubah, setiap satu soalan kes mubah dapatkan 15. So totally 75 markah per 100, markah mentah. Wajarannya adalah 52.5%. Kalau kertas dua lisan, awak dapatkan 40 per 50, dan wajarannya adalah 24%. So awak akan dapat total markah 77% untuk lisan. Untuk lisan lah. Untuk markah bagi Usuluddin dengan ditambahkan pada kedua-dua bahagian. Tapi kalau contohlah kalau yang untuk lisan ni, awak dapatkan 30 tak apa. 30 bersamaan dengan kurang lebih dalam 19 ke atau 18 gitu. So kalau 19, awak still lagi dapat 71%, masih lagi dalam lingkungan A minus. Tapi sini Ustaz cuma letakkan markah yang berada di pertengahan. Di pertengahan daripada 70 hingga 79 tu. Okey, next. Nak dapatkan A pula. A adalah daripada 80 hingga 89.
Sudah dapatkan A pula, awak kena dapatkan 16 markah daripada semua soalan di kes mualib dan juga kes mubah. Total markah 80, ajarannya adalah 56%. Kemudian untuk soalan lisan, dapatkan 45 ataupun dapatkan 40 pun boleh. Yang tadi tu, wajarannya 24 atau 27 ni. So, bila ditambah, awak dapat markah 83 ataupun 80% dalam kategori A, dalam kategori A, skor A. Baik, dan seterusnya kalau dapatkan A plus markahnya adalah daripada 91 hingga 100%. Ada je setakat ni kalau sepanjang masa menanda memang ramai yang mendapat 100%. Tapi itulah ramai itu bukanlah maksudnya ramai semua, tidak. Ramai itu mungkin dalam peratusan tu kalau mungkin letakkan sekitar dalam 10% ataupun dalam 5% banyak calon lah 5% atau 10% calon keseluruhan calon SCBK ni. So yang dapatkan 100%. Tapi yang dapat A plus, yang dapat A itu ramai lah. Yang dapat A itu ramai. So kalau kita dapatkan A plus, awak kena dapatkan markah 17 atau 18 markah daripada seluruh bahagian di kes mualib dan kes mubah. So kita tulis, wajarnya awak akan dapat 89, dia punya markah mentah 89, wajarnya 62%. Markah untuk lisan, awak dapatkan markah penuh lah. Kalau nak A plus, lisan ni dapat markah penuh kan 50-50. So boleh dapat 30% wajaran. So boleh ditambah awak dapat 91% ataupun 92%. Andai kata markah ni dapat markah apa? Markah penuh. Okey, selesai untuk strategi untuk nak menyuntik semangat kepada awak supaya awak dapat letakkan target dengan mudah dan awak boleh prepare diri awak supaya dapat mencapai target tersebut. Okey, kita lihat untuk teknik jawab. Baik. Untuk kes mualib, Ustaz bagikan teknik jawab ni ada dua bahagian. Kes mualib pun ada teknik dia dan kes mubah pun ada teknik dia. Untuk kes mualib, teknik yang Ustaz dah bincangkan bersama-sama dengan lembaga, dengan bahagian BPI, pegawai yang terlibat dalam untuk DDTV yang lalu, untuk nak bantu awak supaya awak boleh cepat tangkap untuk Usuluddin ni, maka Ustaz telah asaskan Bafita dan Bafigo. Bafita ni ada pada kes mualib dan Bafigo keseluruhan Bafigo ada pada kes mualib. Nanti kita akan lihat. Baik, untuk kes mualib pula. Bafigo banyak pada kes mubah. Yang kes mualib ni semuanya adalah Bafita. Bafita ni apa? Bafita ni ringkasan kepada baca, faham, ingat dan tawakal. Baca, faham, ingat, tawakal. Okey, apa yang dimaksudkan dengan baca, faham, ingat, tawakal? Untuk kes mualib ni, kalau kita lihat, kes mualib ni soalan dia adalah soalan objektif semuanya. Objektif dan ada jawapan. Daripada 20 soalan yang ada pada bahagian alif ni, kes mualib, 15 daripadanya ada jawapan. 15 daripada 20 soalan itu ada jawapan. Manakala lagi 5 soalan tak ada jawapan lah, sebab soalan itu adalah soalan sahih atau tak. Soalan yang awak kena tulis sahih dan kena tulis atau. Itu memang tak ada jawapan lah kan. Awak kena cari sendiri dan awak kena tentukan sama ada jawapan itu sahih atau tak. Manakala yang lain, semuanya ada jawapan yang telah disediakan. So bermaksudnya soalan kes mualib ni awak tak boleh langsung nak buat ayat sendiri. Sepenuhnya bergantung kepada awak, apa yang awak baca, apa yang awak faham dan apa yang awak ingat. Itu adalah dia punya teknikal. Baik, kita akan lihat Okey. Ustaz akan tunjukkan contoh soalan untuk ni format lama ni. Ni Ustaz tak tukar pun. Ini format lama. Semua format lama. Jadi Ustaz akan tunjukkan format baru yang akan awak lalui pada tahun 2021 ini. Ini adalah iModul iModul yang Ustaz hasilkan bersama dengan rakan-rakan. Okey. Dan iModul ni memang mengikut kepada format untuk peperiksaan SPM bagi tahun 2021. Nanti untuk makluman, iModul ni akan disebarluaskan untuk kegunaan semua calon dan juga guru-guru di seluruh sekolah seluruh Malaysia, di seluruh SCBK di seluruh Malaysia ni, insyaAllah. Baik, kalau kita lihat, tak ada masalah. Baik, apa yang berubah? Okey, ini yang berubah. Yang berubahnya adalah, kalau kita lihat, pada soalan ni soalan terlepas ni soalan 2019 dan soalan 2020 sama lah dengan format. Kalau kita lihat 2019 dan 2020, soalannya dalam bentuk bercampur. Apa yang bercampur? Isinya. Macam ni kita lihat soalan ni 1 hingga 5, bercampur di antara tauhid, tafsir dan akhlak. 1, 2, tauhid. 3, 4, tafsir. 5, akhlak. Okey, ini soalan 2 tahun yang kebelakangan ini. Baik, untuk soalan 2021 nanti, formatnya akan berubah sebegini. Dia punya, bukan format. Dia punya konten akan berubah macam ni. Okey, untuk format masih sama. Baik, iaitu dia akan jadi berfokus mengikut tajuk ataupun mengikut bab. Maksudnya apa? Soalan 1 hingga 5 ni dia akan jadi soalan tauhid sahaja.
1 tauhid, 2 tauhid, 3 tauhid, 4 tauhid, 5 tauhid. Okey. Maksudnya kelima-lima soalan ini nanti akan jadi soalan tauhid saja. Dia tak akan lagi bercampur dengan bab-bab yang lain untuk set soalan ni. Okey, itu 1 hingga 5. Kemudian 6 hingga 10 dia akan jadi milik ataupun dia akan dimasukkan cuma bab atau bidang tafsir dan ulum Quran sahaja. Okey, so takkan ada bidang lain lah yang berada dalam soalan 6 hingga 10, 1 hingga 5 tadi. Okey, next. Okey, sebelum tu sedikit Ustaz sharekan sekali teknik. Walaupun dia Bafita tapi dia still ada teknik yang mungkin awak boleh hayati dahulu, kena perhatikan betul-betul jawapan-jawapannya. Jangan main tembak aja, betul-betul ada jawapan kan, dia tembak aja kan. Kalau boleh janganlah tembak, pastikan tembak tu mengena lah kan. Okey, kalau kita lihat pada soalan 1 hingga 5 ni sebagai contoh, ada 5 soalan, ada 8 jawapan sebagai yang saya nyatakan tadi. Jadi bermaksud ada 3 jawapan tambahan dan 3 jawapan tambahan tu dia mengganggu cuma 3 soalan sahaja. Bermaksud ada 1 soalan yang ada 2 jawapan. Ada 3 jawapan, ada 3 soalan yang ada 2 jawapan. Okey, contoh macam soalan 1 ni, Mulatir Safia lil aqli, so jawapan akal kan. Akal jawapan dia. So mungkin dia akan dikelirukan, ada tak yang mengelirukan dia? Maksudnya tak ada. Okey, kalau tak ada tak adalah. Okay, nombor 2, nuzul Isa. Okey, kalau ada tak jawapan yang mengelirukan? Ada. Muhammad. Muhammad mengelirukan. So ada 2 nama Nabi kan. Salah satunya mengelirukan kita. Nombor 3, soal iman jawapannya wal ihsan. Ihsan jawapannya. So ada pengeliruan? Tak ada. Okey. Nombor 4, ada soalan apa? Fi Quraisy minal mu'taqidat al-khawarij. Ada pengganggu, ada penyamar, ada Mu'tazilah. Penyamar dia. Dan yang kelima, sudah ada 2 penyamar kan? Dah ada 2 soalan yang mengganggu. Dan soalan yang kelima, al-liberaliyah hiya harakatun yunadi ala hurriyah. Ala fasluddin minad daulah. Memisahkan hak agama daripada kehidupan. So dia ada kelirukan tak? Ada ni, al-hurriyah. So 3 soalan mengelirukan. So sebab tu Ustaz nasihatkan tadi, potong jawapan yang awak dah pilih dan kalau ada pengganggunya sekali, potong juga pengganggunya sekali supaya awak tidak terkeliru dengan jawapan-jawapan yang telah awak tulis sebelum ni. Okay, next. Soalan 6 hingga 10. Yang tadi saya hafal kan? Dia punya formula, awak kena ingat formulanya adalah formula 3 nisbah 2 untuk soalan 6 hingga 10 ni. Saya hafal ni, formulanya adalah 3 nisbah 2. 3 betul, 2 salah. Ataupun terbalikkan, 3 salah, 2 betul. Yang penting 3-2. Okey, cuma yang terbaru, untuk tahun 2020 baru-baru ni, dia punya nisbahnya adalah 4-1. 4 sahih, 1 khata'. Okey, jadi mungkin pada soalan, mungkin kesimpulannya lah daripada 2 tahun yang kebelakangan ini, Ustaz mungkin boleh simpulkan, dia punya nisbah akan berlaku 2, sama ada 3-2 ataupun 4-1. 3-2 ataupun 4-1. Salah satu 4 yang lagi satu lah. Kalau sahih 4, satu lagi khata'. Kalau yang 4 tu khata', yang lagi satu tu sahih. Yang pasti mesti ada dua-dua. Yang sahih pun ada, yang khata' pun ada. Dia takkan berlaku 5-0, tidak. Tidak ada pada kalau anda kata 5-0 tu dia takkan berlaku lah. Sebab dia mesti ada yang sahih dan mesti ada yang khata'. Kalau 5-0 ni maksudnya satu je lah jawapan dia. Kalau sahih je semua, tak boleh. Itu tidak akan berlaku lah sebab soalan ni adalah soalan khata', so memang ada kenyataan yang betul, memang ada kenyataan yang salah untuk kita nak tentukan sama ada dia sahih atau khata'. Okey, 6-10 ni adalah tadi tafsir dan hadis. 11-15 adalah 6-10 tadi ni adalah tafsir dan ulum Quran, bukan tafsir hadis, tafsir dan ulum Quran. 11 hingga 15 adalah hadis dan mustalah hadis. Hadis dan mustalah hadis. Dia punya technical dia sama macam 1 hingga 5 tadi, isi tempat kosong. Cumanya untuk isi tempat kosong ni semua soalan ada penyamar. Semua soalan ada pengganggu dan pengganggu tu bukan setakat 1, tapi pengganggunya ada 2. Menjadikan jawapannya kalau kita dapat 3. 3 jawapan kan. Sebab apa? 2 daripadanya adalah penyamar yang mana dia akan mengelirukan awak. Soalan KBD ni untuk unsur-unsur kebat tu dia tak ada, memang tak ada. Jadi macam mana nak mengkebatkan soalan Nasruddin ni? Jadi dia buat macam ni lah. Dia lebihkan jawapan kat sini, yang atas tadi pun dia lebihkan jawapan kan. Itulah kebat yang ada dalam Nasruddin. Dia tak adalah kebat macam matematik sejarah kan. Kadang kebat matematik sejarah ni ada kebat dia dari segi ayat kan. Ayat tu memang untuk uji kita dan ayat tu berada di luar tajuk, berada di luar buku teks. Itu kebat yang Ustaz faham kot. Yang Ustaz faham kalau salah betul ke Ustaz. Okey. Itu adalah soalan 15.
hadis dan juga ulum hadis. Dan yang terakhir 16 hingga 17. 16 hingga 20. 16 hingga 20 ni dia berkongsi di antara sirah dan akhlak. Dia sama macam soalan Kismuba. Kismuba soalan Rabi' ni ni soalan Rabi' pun berkongsi di antara sirah dan akhlak. Dua soalan sirah, dua lagi adalah soalan akhlak. Manakala untuk Kismu Alif dia berkongsi juga, tapi berkongsi dia bukan sama rata lah. Sebab dia soalan dia 5 kan. So dia berkongsi dengan cara contoh kalau soalan sirah ni dua soalan XY, dan manakala untuk soalan 18 hingga 20 adalah akhlak ada tiga soalan. Okey, jadi itulah konsep yang terkini untuk soalan 2021. Dia lebih berfokus kepada bab 1 hingga 5 tauhid, 6 hingga 10 tafsir, 11 hingga 15 hadis, manakala 16 hingga 20 merujuk pada pembahagian dua di antara sirah dan juga akhlak. Okey, kita patah balik kepada tanya jawab tadi. Baik, itu adalah Kismu Alif. Kismu Alif Bafita, tetapi ada juga panduan-panduan yang tadi awak boleh follow. Next untuk Kismu Ba. Baik, Kismu Ba ni ada sedikit Bafita, sekitar 10 hingga 15% adalah Bafita, manakala 75% lagi adalah Bafigo. Bafi tu masih sama, iaitu baca, faham dan ingat. Cuma bezanya dengan ta ni, yang atas ta tu ta lah. Manakala yang go ni merujuk pada goreng. Yang Ustaz tak tahu nak bagi nama apa kalau saya tak pasti lah kalau di mana, di Negeri Sembilan kan tak pasti lah istilah goreng tu macam mana kan. Tapi kalau di Johor, Selangor kan, goreng ni maksudnya yang kita boleh faham ni, goreng ya lah kau goreng je kan. Maksudnya bila mana kalau orang tanya kita, kau goreng dia apa pula, yang penting insyaAllah dia faham tu. Dia bukan faham sangat macam tu lah kan. Goreng maksudnya kita cakap je apa yang kita boleh cakap. So untuk Usuluddin ni pun Ustaz meletakkan goreng ni bertujuan nak memaklumkan kepada semua calon dan guru bahawasanya Kismu Ba ni banyak soalan-soalan, jawapan-jawapan kepada soalan-soalan yang awak boleh goreng selain daripada Bafita yang akan kita sentuh nanti. Okay, so jangan awak terlalu nak cakap tension. Alamak, Usuluddin ni dah lah banyak bab, ada sampai 5 bidang, 8 bidang. Lepas tu nak ngapal semua, ya Allah banyaknya. Kalau kita fikir macam tu lah kan. Tapi sebenarnya tidak, sebab ada yang Bafita memang awak kena hafal lah, tak boleh buat apa. Tapi kalau Bafigo, awak masih lagi ada peluang untuk nak menjawab dengan menggunakan ayat awak sendiri. Tetapi adalah ada dia punya soalan-soalan yang tertentu. Nanti kita akan lihat. Okay, next kita akan lihat yang mungkin semua. Baik, yang pertama kita lihat Bafita dulu. Bafita ni yang pertama kita lihat yang umum. Umum ada pada semua soalan. Maksudnya soalan tarif. Soalan tarif ni ada pada banyak tempat. Ada pada soalan tauhid pun ada, ulum hadis pun ada, ulum Quran pun ada, sirah tak ada, akhlak ada, tauhid tasawuf pun ada. So dalam empat bidang ni ada takrif belaka, ada semua. Jadi untuk takrif ni, biasanya kalau kita faham, alamak takrif ni tak boleh nak kelentong ni, tak boleh nak buat sendiri, tak boleh nak buat apa macam-macam kan. Biasa macam tu. Dan Ustaz pun masa mula mengajar pun, alamak susah ni, budak kena hafal. Tapi bila Ustaz terlibat dengan lembaga peperiksaan, Ustaz terlibat untuk membina soalan, Ustaz terlibat untuk menanda soalan. Jadi sana Ustaz dah banyak info lah untuk dikongsikan bersama, supaya calon-calon ni pun tak rasa gerun untuk berhadapan dengan paper Usuluddin ni. Kerana paper Usuluddin ni bukanlah sesukar yang disangka. Mungkin orang beranggapan, alamak Usuluddin killer subjek, dalam KVD killer subjek kan. Padahal pada saat ada yang mungkin merasakan adab wal balaghah lah kot yang lebih killer kan, sebab dia banyak syair dan sebagainya. Tapi ala kuliah bergantunglah, setiap pelajar mungkin berbeza-beza dia punya kesukaan dia terhadap subjek KBD. Baik, kita akan lihat tentang tarif. Tarif dalam Usuluddin ni dia terbahagi, awak boleh jawab dengan 3 pilihan. Maksudnya apa? Tarif ni kalau mungkin sebelum ni ada kata Ustaz tak terlibat dalam penandaan dan sebagainya, mungkin kita beranggapan tarif ni wajib hafal yang ada dalam kitab. Contoh macam ni kan, ma ta'rif usabiat. Kalau kita lihat jawapan dia, maka nak tariqul biha asamu wal warif fil Quran sunnah sampai kepada majal. Maksudnya itu memang jawapan dari kitab. Cumanya hasil daripada 2 tahun pembenandaan, perbincangan bersama, tarif ni ada tambah lagi dua cara. Maksudnya kalau awak tak hafal yang di atas tu semua tu pun sebenarnya bukanlah tak jadi masalah. Dia cuma akan mengurangkan markah awak sahaja. Baik, itu cara pertama.
Cara pertama awak hafal penuh, so markahnya penuh lah 2 markah, 2M. Manakala kalau cara kedua, pilihan hati yang kedua, awak hafal separuh daripada ta'rif. Tak silap sampai warid ataupun sampai Quran Sunnah kot, tak silap. Ni Ustaz main letak je dulu anggaran. Jadi kalau awak buat separuh, jawab separuh, awak boleh dapat 1 markah. Manakala cara ketiga, pilihan hati yang ketiga, awak berikan mafhum kepada ta'rif tersebut, tajuk tersebut. Contoh macam ni, ta'rif mafhum yang Ustaz bagi, al-umur ghaibiyat allati tadhkur fil Quran yusanna min al-qur'an al-aql fil wahsihi. Perkara gaib yang difikirkan, apa yang disebut di dalam Quran dan juga dalam hadis, dan akal tak boleh nak mengkaji tentangnya. Itu maksudnya. So maksudnya sama lah kan? Maksud tu cara ketiga ni sama maksudnya dengan ta'rif. Cumanya soalan dia tanya ta'rif. Tapi kalau awak jawab yang nombor 2 dan nombor 3, cara kedua dan cara ketiga ni, awak cuma akan dapat markah separuh je lah. 1M. Tak boleh dapat markah apa? Penuh. Markah penuh akan dapat bila mana kalau awak jawab ta'rif tu sebiji apa yang ada dalam skema. Okay, next yang kedua. Fitrah yang kedua adalah untuk bab tauhid dan akhlak. Contoh iaitu merujuk kepada dalil nakli, merujuk kepada dalil nakli. Jadinya untuk dalil nakli ni ada satu makluman, ada juga satu makluman untuk makluman semua, guru dan juga pelajar, iaitu untuk dalil samiyat bermula pada tahun ini, calon wajib menghafal dan menjawab soalan berkaitan dengan dalil ni hanya yang bila mana kalau hanya dalil tu yang ada dalam buku teks sahaja. Adapun kalau dalil tu di luar buku teks, maka dalil itu tidak akan diterima. Walaupun dalil itu ada dalam Quran, walaupun dalil itu mungkin ada dalam buku-buku hadis. Okey, kenapa? Kerana nak memudahkan kerja penanda. Andai kata kalau awak berikan dalil itu yang di luar daripada buku teks, ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW itu di luar buku teks, dia akan menyukar ataupun menambahkan kerja kami, menanda ni. Nanti guru yang menanda ni kena semak balik dalam buku teks, tak ada. Kena semak kat dalam Quran, ada ke tidak dalil ni, ayat Quran ni ada ke tidak, kalau ada kena tengok balik betul ke dia punya ruang lingkup jawapan itu betul ke tidak. Kemudian hadis pula, lagilah pening. Ada kata hadis, kalau jawab hadis, kena semak hadis tu, sahih ke tak sahih. Kemudian dalam buku apa, Sahih Muslim ke, Bukhari ke, Mustadrak ke, dah macam-macam sudah. Jadi dia akan menambahkan kerja guru nak semak jawapan awak tu wujud ataupun tidak dalil itu. Jadi sebagai langkah berjaga-jaga dan langkah maksudnya kita tak nak terlalu open sangat berkaitan dengan dalil ni. So dalil nakli awak kena hafal apa yang ada dalam kitab sahaja. Kalau anda kata awak jawab dalil nakli itu yang di luar daripada kitab, automatik jawapan awak jadi salah. Walaupun dalil itu adalah merujuk kepada tajuk. Okey, kerana apa? Kerana keputusan yang terkini dimaklumkan hanya dalil yang ada dalam kitab saja yang akan diterima. Contoh macam dalil yang berkaitan dengan samiyat ni ada 3. Dalam tajuk ni, okey, dalil tu mesti ada dalam tajuk tu saja. Bukannya ada dalam buku teks, betul-betul Ustaz cakap ada dalam buku teks kan? Pergi ambil dalil tu dekat tajuk tafsir, dalam tajuk hadis. Sebab Ustaz kata dalam buku teks, tak. Ustaz kecilkan lagi yang dalam buku teks, kemudian yang ada dalam tajuk tersebut. Macam ni tajuk samiyat, so ada 3 dalil samiyat di sini. Okey, cumanya sebagai langkah nak membantu awak, nak mudahkan awak lagi, dalil ni sebenarnya awak cukup bagikan dalil, menjawab soalan dalil ni dengan awak memberikan dalil yang pendek cukup. Asalkan dalil itu tak tergantung, kemudian pada dalil tersebut ada syahid tentang tajuk. Syahid ni maksudnya apa? Syahid ni maksudnya bukti. Ada bukti dalam ayat Quran tersebut ada menyatakan tentang tajuk tersebut. Contoh macam sini kan, ni tajuk dia apa? Samiyat. Okey, kalau kita lihat sebenarnya boleh ambil dalil, tak payah banyak-banyak pun dalilnya. Macam ni, kalau dalil ni innallaha sama innallaha alimul khabir, cukup awak hafal daripada innallah sampai sa'ah je. Pendek je. Okey, so ayat ni pun dah mencukupi, dia tak tergantung. Di mana syahidnya? Ni, syahidnya di sini. Al-Musa'ah. Ni adalah syahid yang menunjukkan bahawa dalil ini adalah samiyat. Cara kedua pula. Dalil kedua iaitu pada awal surah Baqarah. Cukup awak hafal daripada alladzina yu'minuna bil ghaib sampai ghaib tak apa. Jadi apakah syahidnya? Syahidnya adalah al-ghaib. Begitu juga dalil yang ketiga daripada hadis Nabi SAW dalam tajuk yang sama. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi sampai kutub apa sampai wa malaikatihi tak apa.
Tapi kalau nak sampai habis boleh, tak masalah. Cuma tafsirkan dah tulislah. Kalau tak lah, kalau Nabi dengan tulis. So kalau ambil yang antum min malaikati, ambil sampai malaikati je. Mana syahidnya? Syahidnya adalah Allah dan malaikatnya adalah syahid. Kerana Allah Ta'ala dan malaikat juga adalah benda-benda ghaib, benda-benda sam'iyat. Okey, itu tekniknya. So boleh sahaja awak hafal pendek, asalkan yang pendek itu tidak tergantung. Kemudian memang dalil itu ada dalam buku teks pada tajuk tersebut. Okay, next. Bafita yang ketiga iaitu dari tiga je. Yang ketiga adalah tokoh ulama dan khalifah. Tokoh ulama dan khalifah. Jadi kalau kita lihat untuk makluman bersama, soalan ba adalah soalan yang wajib ditanya berkaitan dengan biodata khalifah atau ulama. Mesti wajib tanya. Wajib tanya berkaitan dengan biodata ulama dan juga khalifah. Contoh kalau macam soalan ni kan. Cumanya dari segi dia punya item, biodata ni awak just fokus pada 7 benda je. 7 perkara je untuk apa nama dia, tokoh ni, ataupun biodata. Yang pertama macam dalam ni lah. Yang pertama adalah nama dia, ismuhu. Pastikan awak tulis nama sampai ke datuknya. Contoh kalau nama Muhammad, Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Macam tu lah kan. So kena tulis sampai ketiga tu, sampai bin yang kedua, nama yang ketiga. Itu jawapan anda kata melibatkan pada nama dalam biodata. Yang kedua, tak ada kat sini, iaitu laqab, iaitu gelaran kepada ulama atau khalifah tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, itu yang kedua. Yang ketiga, sifatuhu. Okey, kadang-kadang digunakan sifatuhu. Kadang-kadang dia sebut akhlaquhu. Kadang-kadang dia sebut apa nama dia? Allahumma salli ala Muhammad. Zuhduhu ataupun sulukuhu. Kadang-kadang dia tulis macam tu. Jadi sama tu. Yang ketiga. Yang keempat, okey, cuma sifat ni, kalau kita lihat sifat ni berbeza-beza. Berbeza-beza macam mana? Maksudnya setiap ulama kadang-kadang berbeza-beza dia punya sifat. Berbeza-beza. Dan ada mungkin ada setengahnya sama. Setengahnya mungkin sama. Di antara satu sama lain. So kalau boleh, kalau sempat, awak bolehlah senaraikan. Ada kurang lebih saya rasa macam 8, agak macam 7 atau 8 lah sifatnya. Yang famous yang ada pada semua. Yang pertama syuja', yang kedua apa nama dia, alim, yang ketiga tawaduk, yang keempat wara', yang kelima khubul almi atau khubul ulama, yang kelima. Kemudian yang keenam apa nama dia, Allahumma salli ala Muhammad, adil pun tak semua ada. Kemudian apa lagi Allahumma salli ala Muhammad. Contohlah tu contoh. Jadi nanti boleh senarai pendek kan, daripada ulama atau khalifah 2 3 4 sampai terima tu, kena senaraikan mana yang hampir sama tu, boleh satukan dia. Dan bila mana soalan sifat ni keluar ataupun akhlaquh ni ada, awak tak payah nak fikir mana satu lah jawapan dia. Awak tulis je ke 8 sifat yang ada tu. Tulis je ke 8 sifat yang ada tu. Yang penting insyaAllah sama satu atau dua daripada ni akan kena. So kalau anda kata markahnya satu, okey, itu kena satu kan. Yang lain-lain tu mungkin kalau ditanda pun, ditanda je lah tapi tak ada markah. Okey. So sifatnya boleh senang pendekkan, setiap ada 7 atau 8 sifat je lah untuk merangkumi ke semua apa nama dia, tokoh ulama dan juga khalifah. Itu yang ketiga. Yang keempat, tempat lahir dan tempat wafat. Yang keempat, tempat lahir dan tempat wafat mereka, sesiapa saja kalangan khalifah dan ulama. Kemudian yang tarikh lahir tak payah, itu tak penting. Yang kelima, isnain min akhl a'malihi, pekerjaan ni ada pada ulama terima je, ulama tempat tak ada pekerjaan. Jadi dia ada pada ulama terima saja. Kemudian yang keenam, yang ketujuh. Yang ketujuh berkaitan dengan Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kalau ulama dia ada buku yang dikarang oleh ulama yang famous, macam Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, Imam Syafi'i, apa nama dia, kan. So macam tu. So ingat satu kalimah, satu nama kita yang penting. Cukuplah satu. Satu tu yang minimum. Kalau hafal dulu boleh, tak masalah. Okey. Dan yang seterusnya, khalifah. Kalau khalifah pula, kalau ulama ada nama kita khalifah juga, kalau yang ada lah, kalau ada, kalau tak ada tak apa. Iaitu apa namanya, sumbangan yang dilakukan oleh ulama tersebut sepanjang dia menjadi khalifah pada tahun-tahun itu. Contoh kalau kita macam jawapan ni kan. Okay, kalau ikut jawapan yang betul, nama dia lah Muhammad bin Abdul bin Hasan Rasulullah, sifat dia alim, syuja', hazim, dahat, zuhud,
Kemudian dia punya pekerjaan dia muallim fi Darul Ulum, Syekh Azhar, Hakim Mahkamah, Mufti Masri. So kalau jawapan yang lain, kalau anda kata awak boleh jawab, maknanya awak tak boleh jawab semua, tapi awak boleh ingat sikit-sikit pada beberapa soalan yang ada di situ. So jawab dia dulu. Contoh macam sifat ni kan, alim, so kita boleh terima hakim. Bolehlah dia tally lah sikit. Syuja', berani, so boleh masukkan qawiyatun, quwwatun boleh masuk pada syuja'un, berani. Okey. Isnan min amalihi, pekerjaan tadi tu kan. So boleh tulis muallim je pun boleh. Tulis muallim saja pun boleh. Film madrasah tak ada pun tak apa. Syekhul Azhar tu memang kena adalah Syekhul fil Jami'ah boleh juga. Kemudian hakim tak payah tulis fi mahkamah, mufti pun tak payah tulis di Mesir. Okey. So tu cara dan teknikalnya lah. Okey, untuk bahagian bafita yang terakhir tu bafita berkaitan dengan tokoh. Okey, next kita tengok bafigo pula. Okey, bafigo ni mungkin agak membantu sikit lah. Membantu sikit. Banyak membantu guru dan juga calon untuk nak memperoleh yang terbaik. Untuk seluruh ni A+, A- ataupun A. Baik. Untuk bafigo yang pertama, umum ada pada semua bidang. Tauhid ada, tafsir ada, sirah ada, akhlak ada. Apa nama dia, hadis pun ada. Okey, jadinya untuk penulisan jawapan, tidak wajib untuk menulis jawapan tu mengikut tata bahasa Arab. Maksudnya tak wajib kalau tulis mengikut tata bahasa Arab. Tulis ayat biasa pun tak apa. Tulis ayat biasa. Yang penting apa? Yang penting jawapan awak dalam bahasa Arab. Kalau jawapan awak bukan bahasa Arab, itu yang tak boleh lah. Itu yang akan ditolak jawapan awak. Contohlah kalau tulis tulisan Jawi kan, tak boleh lah, dia takkan terima sebab awak tak tulis dalam bahasa Arab. Itu cerita lah. Okey, macam ni, macam jawapan ni kena tulis dalam bahasa Arab. Tata bahasa Arab ni kenapa tak ditekankan dalam Musluddin? Kerana tata bahasa Arab ni awak dah pun ditekankan di dalam subjek lughah Arabiah. Dan saya luar Arab awak dah ditekankan untuk menjawab dengan bahasa Arab yang betul mengikut tata bahasa. So Usuluddin kami ataupun pihak lembaga dia melihat tiada keperluan untuk nak mengikut tata bahasa jawapan awak tu. Cukup jawapan awak tu dalam bahasa Arab difahami, walaupun tunggang langgang, tunggang terbalik, tak ada masalah jawapan awak. Yang penting dalam bahasa Arab lah. Okey, tak ada masalah. Yang penting difahami dan ada jawapan dan ada barakah insya-Allah. Contoh macam soalan ni lah. Limadha ahfadhu Allah waktu kiamat sa'ah aninas. Kenapa Allah Ta'ala menyembunyikan waktu hari kiamat daripada manusia? So kalau kita lihat jawapan yang dalam skema, likai kunu daiman al-hazri wa yakun ala ta'ah wa azri wa nimasah. Ini jawapan yang skema lah. So kalau buat dia sendiri, macam soalan ni la'annas taubatan nasuha, supaya manusia bertaubat. La'annas ma'ayatan maksiat, supaya manusia jauhkan diri daripada maksiat. La'annas ikhlas fil ibadah, supaya manusia ikhlas dalam beribadah. Okey, ini adalah bab pertama. So maksudnya secara total selain daripada tiga tadi selain daripada tiga yang bafita tadi, awak boleh goreng. Itu secara mudah fahamnya macam itulah mudah faham macam tu. Tak apa, kita lihat satu-satu yang penting Okey, next soalan selain ta'rif. Contohnya ma makna, mal murad, mal maksud, ma huwa, ma hiya, okey, ma mafhum contoh so kalau soalan yang selain daripada ta'rif, awak juga boleh gunakan bafigo. Maksudnya awak boleh goreng dengan menggunakan ayat awak sendiri. Cumanya satu peringatan, andai kata soalan yang awak dapat tu atau soalan yang awak baca tu soalan ta'rif, soalan tu macam mafhum, dia tulis ma makna ma makna ulumul Quran contoh. Tiba-tiba kat belakang tu dia ada tulis sekali lughatan. Tiba-tiba tulis apa? Istilahan. Bermakna soalan itu bukan lagi menjadi soalan umum. Selain ta'rif, dia automatik akan mengubah soalan tu menjadi soalan ta'rif. Sebab apa? Walaupun depan tu makna, tapi kat belakang tu ada perkataan istilahan, kat belakang tu ada perkataan lughatan, so automatik dia bukan lagi menjadi soalan soalan ta'rif. Dia bukan jadi soalan soalan ta'rif. Dia akan jadi soalan ta'rif kerana ada perkataan istilahan. Okey, itu sekadar tambahan. Jadi sini contoh macam soalan ni kan, mal murad bil muflis fil akhirah. Dia tanya apakah yang awak faham tentang muflis di akhirat. Mungkin pada kita jawapan macam-macam kan, muflis di akhirat tu macam mana. Baik, dan kita boleh guna je jawapan yang macam-macam yang mungkin kita fikirkan berkaitan dengan muflis di akhirat. Cuma kalau lihat di sini, kalau dalam skema, wallazi tadi hasanatu wa la yaqulu thawab bisabab zulmihi fi dunya. Orang yang tak ada apa-apa, tak ada langsung kebaikan dia. Tiada langsung apa yang berbaki daripada dosa daripada pahala-pahala yang dia buat. Sebab apa? Kerana kezaliman yang dibuat ketika berada di dunia. Kalau jawapan yang diterima, mana jawapan yang pendeknya? Yang jawapan skema tu panjang kan. Awak jawab pendek je, awak jawab laisa amal soleh, kerana tak ada langsung amal soleh.
la sawabalahu. Tiada langsung pahala untuknya. Adamul hasanat lahu. Tiada kebaikan pun padanya. Okey, ini jawapan ni semua diterima. Semua diterima. Sebab jawapan tu kena dengan soalan tu dia minta murad sahaja. So apa-apa sahaja jawapan yang awak jawab selagi mana ianya tidak menyatakan tidak bertentangan dengan muflis, maka selagi itu ianya diterima. Bertentangan macam mana? Contoh macam di bawah ni. Bawah ni bertentangan ni, yang mardudah ni tolak. Contoh kalau awak jawab qaulil amal, qaulil thawab, la kathirul hasanat. Kenapa dia muflis di akhirat? Kerana amalannya sedikit, kerana pahalanya sedikit, kerana tak banyak kebaikan yang dia buat. So ni salah. So apa salah? Agak-agak kenapa salah? Agak kenapa salah? So saja yang tanya ni kan. Siapa saya nak tanya ni? Ni Suriati ni cikgu ke pelajar ni? Pelajar Suriati, agak-agak kenapa jawapan yang mana tu jawapan dia? Kenapa jawapan ni salah? Kenapa jawapan yang qalilul amal, qalilul sawab dan juga la kathirul hasanat ni salah? Sebab dia salah, sebab kalau qalil tu maknanya ada lagi sikit lagi amal tu ada dekat dia. Sedangkan muflis ni memang habis terus, tak ada apa-apa. Bagus. Ni cikgu ke pelajar ni? Cikgu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cikgu dia punya. Okey cikgu. Sorry cikgu, minta maaf. Betul Tak apa. Okey. Nampak movie cikgu ya. Tak apa. Okey baiklah. Jadi kenapa jawapan dia itulah itu jawapannya. Kerana ditolak kerana jawapan pelajar tu jawab sedikit. Sedangkan soalan dia muflis. So pelajar kena jelas. Ini kalau anda kata kena soalan muflis lah kan. Sebab kita tak tahu muflis ni adakah akan keluar lagi sebab setakat ni muflis dia keluar. So kalau jawab khalil, salah. Sama ada muflis fi dunia ke ataupun muflis fi akhirat, sama je lah. Contoh kalau soalan tu muflis fi dunia pula, cuma sebagai contoh. Biasanya kalau muflis fi akhirat, fi dunia sama je lah. Kalau anda kata awak jawab indahu qalilul mal, salah lah. Sebab awak jawab dia ada sikit duit. Sedangkan kalau orang muflis di dunia ni, orang bankrupt, kita biasa sebut orang bankrupt kan. Bankrupt ni maksudnya tak ada apa-apa. Dia punya kad bank kena sekat, dia punya kereta kena tarik, rumah dia kena lelong, syarikat dia kena sita, langsung tak ada apa-apa. Itu namanya muflis. Tapi kalau awak cakap, dia ada sikit duit dia ada sikit harta dia. Anda kata ada sikit tu, itu bukanlah dinamakan muflis. Okay, so kena faham dengan baik. Maknanya bukan semua soalan lah, ada yang makbulah, ada yang mardudah. Tapi ada juga dalam beberapa keadaan, cuma Ustaz sekadar bagi panduan saja. Maknanya ada yang makbulah, pada soalan ni kebetulan ada yang makbulah dan kebetulan ada yang mardudah yang ditolak. Okay, next. Soalan seterusnya, soalan yang berbentuk pengetahuan dan kefahaman. Maksudnya umum. Ini ada pada banyak bahagian pada semua bab. Iaitu asar, awamil, mabadi. Macam contoh asar ni ada pada macam ni lah soalan ni. Asar fikratul liberaliyah. Awamil ada pada sirah, awamil hadara. Mabadi ada pada tauhid, mabadi ahli sunnah wal jamaah. Kemudian syurut ada pada hadis, sebagai contoh syurut hadis qabul. Ada tafsir pun ada juga, syurut al-mufassirin, syurut ta'wil. Sifat ada pada akhlak, sifat mahmudah, sifat mazmumah. Fawaid ada pada akhlak, ada pada ulum Quran juga. Fawaid ma'rifatul makki wal madani, mu'taqidat tauhid, mu'taqidat Mu'tazilah, Mu'taqidatul Syiah, Mumaizat ada pada ulum hadis, Mumaizat hadisul ahad, hadis mutawatir, asbab ada pada tafsir, asbabul fasad, adab ada pada akhlak, iaitu adabul zafaf, adabul tarbiyatul aulad, adabul muasyarah zaujiyah dan sebagainya. So semua ni dia punya jawapan semua panjang-panjang dan juga banyak. Dan sebenarnya soalan ini adalah soalan berbentuk pengetahuan dan kefahaman. Dan sebenarnya sekali lagi, saya tekankan sekali lagi, semua poin yang ada pada soalan pada poin-poin kefahaman ni yang banyak tadi ni adalah ianya boleh digoreng. Ianya awak boleh buat sendiri pada jawapan-jawapan tersebut. Contoh macam soalan ni Wadi isnaini min athari fikrah liberaliyah. Contoh kalau kita jawapan dia, jawapan yang dalam kitab, dalam skema akidah atas filadian fil aqidah sahih wa za'as qabiha, dari segi tarbiyah akhlak dan juga ijtima', lidzalika antariq inhilal tafassul. Ini sambil yang sambil dalam kitab, tapi sambil yang sebahagian daripada apa yang dalam kitab. Yang penting dia dalam kitab lah. Siasat pun sambil dalam kitab.
Kisah syariah anil hukmi wa azluha anil hilal. Baik, ini jawapan yang ada dalam kitab. Kalau contoh awak dapat soalan yang 4 markah macam ni, dia minta awak wadih kan. Dia suruh minta wadih 2, 1 markah 4. Maksudnya awak kena bagi 1 poin dan 1 ringgit adalah huraian. Macam saya nyatakan di awal tadi lah. So kalau jawab akidah, awak dapat 1 poin. Kalau jawab, contohnya kalau jawab semua ni dah jawab. Awak tulis akidah, ijtima', akhlak, tarbiyah, siasat. Tetap dapat 2 markah untuk poin. Sebab dia nak 2 je kan, awak jawab lebih-lebih boleh, tak masalah, tapi dia cuma akan dia tetap akan berikan 2 markah. Lagi 2 mana? Lagi 2 dekat bahagian belakang ni, huraian. So kalau tengah akidah berserta dengan huraian baru dapat lagi 1, baru boleh 4 markah penuh. Okey, ini adalah jawapan yang ikut skema lah. Kalau jawapan sendiri, jawapan yang awak goreng sendiri, contoh akidah bagi jawab sendiri, ayat ni contoh ayat salah ifsadul aqidatul Islam. Dari segi akidah merosakkan akidah Islam. Okey, boleh diterima, dapat 1, 2 markah. Ijtima' dari segi dari segi ekonomi, politik ataupun sosial. Ijtima' ni sosial. Atau pendidikan so awak tulis ma'idul muslim an ta'limul Islam, menjauhkan orang Islam daripada akhlakul Islam ke, daripada ajaran Islam ke. Okeylah tu. Yang penting jauhkan umat Islam daripada Islam. Dapat 1 markah pada ijtima', 1 markah lagi pada huraian untuk ijtima' ni. Kemudian seterusnya siasah 1 markah, kemudian ta'limul Islam fil masjid wa masafaqat 1 lagi markah huraian dia. Ini semua contoh kalau buat ayat sendiri. Yang penting huraian dia ni pastikan kenalah dengan dia punya poin. Janganlah cerita pasal siasah, tiba-tiba poin dia berkaitan dengan ifsadul aqidatul Islam. Tapi kalau mungkin kena boleh terima, tak salah. Cuma pastikan dia punya huraian ni kenalah dengan dia punya poin. Cerita tentang politik, tiba-tiba politik ni bukan politik yang macam ni kena faham dengan baik. Politik, jangan fikir politik ni kepartian. Jangan fikir politik macam ada dalam negara kita, orang sempit pemikiran. Dia fikir politik ni lebih kepada nak jawatan, nakkan kuasa. Bukan tu saja, itu bukan tu saja. Tapi siasah yang kita kena faham di sini adalah merujuk kepada pentadbiran, merujuk kepada pentadbiran, pelaksanaan undang-undang. Itu kita kena faham. So kalau di sini merujuk kepada siasah ni politik, maksudnya tentang pelaksanaan undang-undang Islam, pengajaran Islam ataupun perundangan Islam tu hanya dilaksanakan di masjid dan di sekolah sahaja. Di luar masjid, di luar sekolah, ajaran Islam tidak dilaksanakan. Itu yang kesan anda kata liberal itu dilaksanakan di peringkat politik. So ini teknikal lah. Maksudnya kalau ada terima soalan yang 4 markah, pastikan ada 1 poin yang mana bernilai 1 markah, dan 1 markah lagi awak akan dapat bila mana ada huraian kepada poin yang awak berikan itu. Okey, next. Okey, laju sikit Okey, next, info tambahan dan sisipan ni masuk. Mana awak kena hafal juga, kena baca, bukan hafal lah, kena baca dan faham dan ingat juga berkaitan dengan info tambahan, kerana ianya juga masuk dalam peperiksaan. Kenapa masuk? Kerana info tambahan dan sisipan juga, kalau kita lihat, ianya juga sebahagian daripada silibus. Dia bukan maklumat tambahan yang tiada kaitan dengan tajuk. Dia maklumat tambahan itu masih lagi ada kaitan dengan tajuk, oleh sebab itu ianya tetap juga dimasukkan dan boleh juga dimasukkan dalam soalan. Contoh macam soalan ni lah yang tadi kan, masih lagi soalan yang sama. Kenapa Allah Ta'ala menyembunyikan hari kiamat? Jawapan dia ni tadi. Ini soalan ni adalah soalan berkaitan dengan nota tambahan, berkaitan dengan nota sisipan. Jadi walaupun nampak, ini hal ta'alam ni masuk yes, dia masuk. Okay, next. Seterusnya kita fokus pada mengikut bab atau bidang pula. Yang tadi semua umum. Yang 3, 4 tadi tu semua umum. Yang ni fokus pada tafsir dan hadis pula. Untuk tafsir dan hadis ada makna kalimat. Makna kalimat ni ada 150. Ini anggaran lah. Anggaran ada 150 kalimah yang kita baca, yang kita hafal, yang kita kena ingat lah. Tetapi yang keluar dalam peperiksaan, kebiasaannya paling banyak pun tafsir ada 4 perkataan makna kalimat, dan hadis pun ada 4 perkataan makna kalimat. So total semua ada 8 makna kalimat daripada 150 yang kita belajar tu. Okey. Sikit je, tapi yalah kita tak tahu kan. Jadi sebab itulah makna kalimat ni pun awak tak payah hafal. Awak kena ingat dan faham dia punya kalimah tu apa, maksud dia apa, dan awak boleh berikan dia punya kalimah mufradat ataupun kalau belajar dalam lughah Arabiah Masirah tu, awak belajar kalimah mufradat dan juga kalimah mudadat kan. Okey, jadi awak boleh berikan kalimah mufradat sebagaimana awak belajar dekat dalam lughah tu, lughah Arabiah. Jangan bagi syarah. Kalau awak bagi syarahkan kalimah tu, itu bukan jawapan lah, sebab dia bukan yang suruh syarah. Dia suruh awak bagi makna kalimat. Contoh kalau ni jawapan yang betul lah.
Kalau tadi apa nama dia? Bil batil bi khilafil ha wa tudlu wa tadfa'u fariqan qita'atan bil ismi bi dhanbi. So kalau ikutkan ni jawapan yang mana kita. So kalau jawab dengan kalimah dengan kalimah mufradat yang tadi, contoh macam jawapannya saya bagi ni lah. Contohnya kalau bil batil jawab bi ghairil haq bidunil haq bil harami boleh. Wa tadfa'u apa nama tadi? Wa tudlu biha atau tadi wa tusallimu wa turaddidu, maksudnya dikembalikan, diserahkan, boleh juga. Qita'atan sedikit, fariqan tu sedikit. So jawab juz'an, ba'dhan, nisfan, sedikit, sebahagian, boleh dia terima. Bil ismi, bil dhambi, dosa kan. Jawab bil khata'i, kesalahan. Ini soalan kan. Ini tak. Bil jarimah, jenayah, bil sayi'ah, dosa, bil wazri, kesalahan atau dosa juga, bil zulmi pun boleh juga. Okey, so maksudnya boleh. Kalau untuk makna kalimat, boleh untuk awak memberikan kalimah mufradat kepada kalimah yang terpilih itu. Tak ada masalah. Cuma pastikan betul lah maksudnya. Maksudnya kalau awak pasang maksud tu pada ayat Quran pun dia tak terlalu jauh maksud dia, diterima, boleh. Jangan terlalu jauh maksud. Kalau terlalu jauh maksud, mungkin dia akan ditolak lah. Okey, so kena lihat, kena perhatikanlah maksud. Setakat ni kalau kita lihat, tafsir 3 tempat, kalimah-kalimah mufradatnya masih lagi mudah. Tapi tafsir kita terima dalam surah Al-Kahfi tu, dia punya ayat tu, ayat dan juga bahasa yang digunakan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi tu sangat tinggi. Furuta, syatata kan. Ayat ni memang agak tinggi lah. So tu mungkin kalimah-kalimah mufradat dekat dalam surah Al-Kahfi tu pun memang agak kadang-kadang kita keliru. Tapi tengok kalimah mufradat ni mudah je rupanya. Rupanya kalimah ayat Quran tu yang tinggi lah. Tapi dia punya kalimah mufradat punya mudah saja. Kalau tafsir, kalau hadis, InsyaAllah, hadis yang dapat kita terima demi kalimah mufradat semua senang-senang. Sebab Rasulullah SAW menggunakan bahasa-bahasa yang mudah. Okay, next. Dalam tafsir dan hadis juga masih yang sama, iaitu ada syarah dan juga ada pengajaran. Ada syarah dan pengajaran. Kalau anda kata berlaku macam ni, syarah dan pengajaran digandingkan dalam satu soalan, itu satu benefit untuk awak. Benefit macam mana? Okay, benefitnya adalah awak boleh yastamil al-ijabah syarah lil istifadah ayat atau hadis. Boleh gunakan jawapan syarah dan istifadah tu sebagai jawapan yang sama. Boleh gunakan jawapan syarah untuk jawapan istifadah. Contoh kalau yang skemanya tadi apa dia punya ayat dia, soalan dia suruh syarah berkaitan dengan taghyidul arham, kemudian dia suruh bagi pengajaran. So kalau ikut syarah jawapan dalam kitab, kalau masyamalah arham nisab yaitu Qur'an inas wa malatu ahlim sa'ada wa syaqa. Kat sini boleh diterima dua jawapan lah. Maknanya kalau calon tu jawab sampai Zukurah Inas pun diterima. Dia jawab yang belakang ni wa ma'rifat awhalim sa'ada wa syaqaq pun boleh diterima. Maknanya dia jawapan lah untuk syarah ni. Dua-dua tu yang depan ni pun boleh dapat 2 markah, yang belakang ni pun boleh dapat 2 markah. Boleh pecahkan. Okey, kalau pengajaran ni pula, ni tak apalah, pengajaran simple. Baik, yang Ustaz nyatakan tadi boleh gunakan jawapan yang sama. Maksudnya jawapan ayat awak sendiri, awak boleh guna jawapan ayat sendiri dan boleh guna jawapan ayat sendiri itu untuk kedua-dua jawapan. Contoh macam jawapan yang ni, contoh jawapan yang Ustaz sendiri. Awak pergi jawab ma taghyidul arham, maksudnya tiada manusia yang tahu apa yang ada di dalam rahim manusia, rahim wanita, sama ada lelaki ataupun perempuan. So gunakan jawapan syarah ni sebagai jawapan pengajaran dan menunjukkan sama juga jawapan sama. Cumanya sebagai kamu cakap langkah lebih efektif lagi untuk nak memastikan jawapan awak tu lebih diterima, awak tambah di depannya, kalau syarah tu tambah asyarhul hadis huwa la ya'lamul insan. Kalau yang pengajaran tambah di depannya ma yursyidu ilail hadis huwa la ya'lamul insan. So di situ dapat dibezakan pada jawapan tu dengan awak letakkan depan tu dengan asyarhul hadis wa ma yursyidu ilail hadis huwa, tapi jawapan belakangnya yang sama. Belakang tu yang depan saja membezakan untuk kedua-dua soalan tersebut. Sebab nanti kalau bila mana awak jawab dekat dalam kertas jawapan, dia akan dibezakan cuma dengan meletakkan nombor kan. Nombor contoh dal 1, dal 2 kan. Dal 1 dengan 2. So kalau awak tulis dua-dua jawapan tu sama, bimbang nanti kalau pengawas tu cakap, ni jawapan yang sama ni. Budak ni salah jawab ni. Takut nanti pengawas menganggap awak salah jawab, sedangkan sepatutnya boleh diterima kan. Jadi awak cuma tambahkan saja asyarul hadis wa apa dia. Ma yusyadu ilail hadis wa apa dia. Gitulah. So maksudnya boleh gunakan ayat yang sama. Okey. Okey, so selesai untuk soalan yang kedua berkaitan dengan model teknik.
untuk kertas bertulis. Dan yang terakhir kurang lebih dalam 10 minit lagi adalah untuk lisan. Apa nama dia, lisan. Okey, sebelum tu kita akan lihat dulu untuk hadis. Hadis ni kalau kita lihat ada saja nak tanya pelajar lah. Siapa kat sini? Siti Aisyah. Ada berapa hadis yang kita belajar? Kita tempat ada terima. Ya Ustaz. Ada berapa hadis yang kita belajar untuk hadis yang tempat ada terima? Semua sekali. Masuk kefahaman ke Ustaz? Tak, semua hadis. Hadis saja. Berapa tajuk? Berapa tajuk lah. Hadis yang tidak termasuk dengan ulum hadis. Maksudnya hadis yang ada matan tu lah, yang ada an-an tu. Berapa buah hadis yang kita belajar? Yang belajar? Di tempat kita terima. 10. 10. Okey, tak apa-apa. 10 Okey. Nak minta yang lain nanti saya takut masa ni makin drag lah. Okey, sebenarnya hadis yang kita belajar adalah sebanyak 13 buah hadis. 13 buah hadis. 10 hadis adalah hadis hafazan dan 3 lagi hadis adalah hadis kefahaman. Okey, jadi semua sekali ada 13 buah hadis. Okey, dan daripada 13 tu 10-nya adalah hafazan dan 3 lagi adalah kefahaman untuk lisan. Dan daripada 10 hafazan tu pula dia pecah lagi 3. 4 hadis adalah hadis untuk aras rendah. Ini adalah hadis aras rendah. Ini hadis bersyaitami, rashwa, wiqamin halak, fadil suratul tahajud. Manakala untuk hadis aras sederhana ada 3 juga. 3 sahaja, 3 sahaja. So ada mafatihul ghaib, fitratullah dan juga sabatun fi zilillah. So tambah 4 tambah 3 dah 7. Kemudian untuk aras tinggi pula ada 3 lagi, iaitu haram syubhat, muflis dan juga talabul ilmi. So total semua sekali adalah 10 buah hadis untuk hadis hafazan. Manakala untuk kefahaman 3 ni lah. Okey, so kita akan go through terus kepada berkaitan dengan lisan. Baik, kalau kita lihat sebagaimana semua sedia maklum, lisan ni semua wajib datang, semua wajib ambil. Kalau tak ambil, tak datang, awak akan dikira gagal untuk paper usuluddin. Okey, nanti dia punya point ni saya akan bentangkan di bahagian borang ni lah. Okey, kita terus pergi borang ni. Okey, ini adalah borang untuk individu pemarkahan yang akan awak gunakan untuk lisan nanti. Okey, kalau kita lihat hafazan 30 markah, ada 3 soalan, aras ini mengikut aras, S1 aras rendah, S2 aras sederhana, S3 aras tinggi. Kenapa dia soalan tu mengikut aras? Kerana hadis itu pun ada yang panjang, ada yang pendek. So yang pendek itu adalah aras rendah, markahnya pun rendah, 8. Yang sederhana panjang 10 markah dan yang tinggi panjang hadisnya 12 markah, total 30. Manakala bonus 15 markah pun ada 3 aras soalan, aras rendah, sederhana dan tinggi. Markahnya pun yang cuma rendah dan sederhana, rendah dan sederhana dan tinggi saja markahnya sama, tapi total markah 15 dan nilai ada 5 markah. Baik, kita akan lihat dulu untuk hadis hafazan. Ke semua 10 hadis tu nanti awak, daripada 10 hadis tu awak akan ditanya cuma 3 sajalah. Salah satu daripada setiap 3 aras tersebut. Dan kesemua hadis hafazan ini akan dinilai mengikut pada 4 aspek ni. Aspek hafazan sepenuhnya, sebutan, perkataan, bacaan lancar atau kelancaran dan juga makhraj huruf. Dan kalau awak lihat di sini Ustaz ada labelkan nombor 3555. Apakah 3555 ni? Kalau dalam borang sebenar tak ada lah. Di sini je Ustaz letakkan untuk panduan bersama. 3555 ini adalah merujuk kepada had kesalahan untuk pemotongan markah. Maksudnya kalau bahagian hafazan sepenuhnya awak buat 3 kesalahan, 1 markah ditolak. Bahagian sebutan perkataan awak buat 5 kesalahan, 1 markah ditolak. Bahagian bacaan lancar, 5 kesalahan awak buat, 1 markah ditolak. Dan begitu juga bahagian makhraj huruf, awak buat 5 kesalahan, 1 markah akan ditolak. Baik, untuk hafazan sepenuhnya ni macam mana nak tahu awak salah kesalahan pada hafazan? Okey, hafazan ini melibat aspek pertama ni melibat kepada perkataan dan huruf. Betul, huruf dan perkataan. Maksudnya apa? Kalau awak tertinggal huruf dan perkataan, kalau awak tambah huruf dan perkataan, kalau awak tertinggal terceceh sama je lah kan. Tertinggal, tak baca, tambah perkataan, apa lagi? Itulah. Yang penting dia melibatkan perkataan dan huruf lah.
ada kata awak tambah, awak ceceh, perkataan dan huruf yang ada dalam hadis, cukup 3, tolak 1 markah. Contoh kalau kita pada hadis ni, mana tadi? Contoh kita lihatlah hadis ni sini kan. Hadis aras tinggi ke tak? Okey sini. Awak baca an Abi Abdullah Nu'man bin Bashir. Contohlah kan namanya panjang sampai 2 kali bin kan. Namanya memang panjang. Contoh awak pergi baca an Abdullah bin Bashir. So awak tertinggal di sini Nu'man awak tertinggal. So dah kira 1 kesalahan. Kemudian awak tertinggal lagi 2. Radhiyallahu anhu. Dah tinggal 2, dah 3. Cukup ni 3 dah 3. So 3 tambah 1 dah 4. So 4 ni dah kira lebih 3 lah kan. So 1 markah ditolak. Begitulah. Itu kalau melibatkan perkataan. Kalau huruf pun sama. Contohlah tiba-tiba awak tertinggal huruf. Qala sami'. Tu tak ada contoh. Dikira 1 kesalahan di situ. So ditambahkanlah sekali dengan tadi. Kalau cukup 6, 2 markah akan ditolak. Okey, itu adalah untuk aspek pertama iaitu melibatkan kepada hafazan. So kalau awak lebih daripada 3 perkataan atau huruf yang tertinggal, yang tak dibaca, yang terceceh, yang awak tambah, pergi tiba-tiba tambah sendiri kan. Itu pun sama juga. So awak akan dikira tak hafal sepenuhnya, awak akan ditolak 1 markah sekiranya 3 kesalahan dibuat. Untuk sebutan perkataan pula. Sebutan ini pula yang aspek kedua ni melibatkan pada baris. Baris pada perkataan ataupun huruf. Sama je lah Arab perkataan atau huruf. Contohlah kalau pada hadis ni, awak baca an Abi Abdillahin Nu'man. Awak baca Nu'man je, tak baca Nibni. Awak berhentikan Abi Abdillah bin Nu'man bin Bashirin. Ni awak tak baca. So dia kira 1 kesalahan. 1 baris saya tak sebut kan. Okey, dia melibatkan baris yang awak sebut, baris pada perkataan atau huruf yang awak tak sebut, yang awak tambah, yang awak tak sebut, awak tambah. 2 tu lah, yang besar tu yang 2 tu. Tak sebut satu, contoh kat sini awak tak sebut. Radhiyallahu anhu qal. Biasanya kalau kita baca hadis kan qal kan, tak qala kan. Qal. Dah kira tak baca baris. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah 2, gitu. So yang penting baris tu awak tak sebut. Awak tambah, awak ceceh, terceceh baris. Jadi cukup 5, bukan 3, bukan 3, 5. 5 baris yang awak tak sebut, 1 markah akan ditolak. Dan terutamanya baris hujung lah. Sebab untuk kebiasaannya kita baca Al-Quran kan, kita baca hadis, biasa kalau kita baca, kita akan waqaf. Waqafil haram. Kathirun minan nas. Biasa kita baca macam tu kan. Tapi untuk hafazan hadis, untuk lisan hadis ni, Nasruddin ni, awak kena hidupkan baris akhir tu. Kena baca. Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Awak kena sebut dengan jelas. 1 persatu baris tu kena sebut. Kalau awak suara tu slow, terutama perempuan, jangan untuk hafazan ni jangan malu. Jangan awak kena hilangkan seketika malu tu untuk hafazan ni. Kena jelaskan suara awak. Sebab jarak awak dengan guru awak 1 meter. 1 meter ni sama ada tak COVID ke memang dah 1 meter. So awak memang kena, bila mana jarak suara kena kuat. Yang ada dalam dewan tu cuma awak dengan 2 orang guru pengawas dan seorang lagi dia akan jaga masa kat dalam tu. Sama ada pembantu makmal ke atau guru. Kemudian ada seorang lagi guru ataupun pembantu makmal, dia akan duduk kat luar. Tu dia dekat luar lah. Tak apalah, yang dengar kami cikgu ni je ataupun pembantu makmal. Bukan kawan-kawan awak. Kadang-kadang awak jerit dalam kelas pun boleh kan. Tak kala untuk peperiksaan ni tak boleh nak kuatkan sikit suara tu supaya awak tidak dipotong markah. Okey, next yang ketiga, bacaan lancar. Okey, ini melibatkan kepada bacaan yang tidak lancar lah. Ada kata kalau baca tak lancar, dia sudut, contoh gagap. An banyak kali ulang. Banyak kali ulang ke, awak berhenti lama ke, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Lama berhenti kan, lebih daripada 30 saat. Lebih 10 saat kadang-kadang. Okey, kalau lebih 10 saat tu dah kira gagap lah tu. Okey, ataupun awak ulang banyak kali an Abi lama Abi kan disebut. Contoh kan. Okey, kita tak lancar lah tu. So cukup 5 kali, 1 markah ditolak. Dan yang terakhir, aspek terakhir adalah makhraj huruf. Ini biasalah kalau melibatkan huruf. Alif dengan ain,
ha dengan kha, ha kan. Sin, shin, sin dengan shin ke, kadang sin dengan ta, zal, zai, zo, dan sebagainya lah. So kalau ada kata makhraj huruf itu ada yang awak salah sebut, ra dengan ra, ghin kan, ra dengan ghin kadang-kadang kan. So kalau awak silap sebut tempat keluar huruf tu awak salah sebut, cukup 5 perkataan, 5 huruf, dia akan tolak dengan satu markah. Okey, cumanya kalau ada calon-calon yang memang sejak kecil, sejak dia mula masuk sekolah lagi, cikgu dah kenal dah, memang terkenal lah dia ni. Terkenal dengan apa? Terkenal dengan dia punya suara, dengan dia punya pelat dia tu. Kadang kadang memang ada di kalangan awak kena pelat kan. Bukan awak, maksudnya manusia ni kan memang ada yang lidah pendek, ada yang sengau, ada yang pelat, ada yang apa lagi. Contohlah kan. Nyengor macam tu lah jangan. Kalau cakap macam dia sengau, nyengor saya. Kalau dah cakap sengau macam tu, memang bacanya pun memang tak jelas lah. So awak takkan ditolak markah. Ataupun mungkin dari segi sebutan sin dia tu sama je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa dengan sin sama je. Okey. Kalau ada calon macam tu, dia takkan ditolak. Begitu juga dengan ra dengan ghin kan. Kadang-kadang ra dengan ghin dia sama je. Ra. Rasulullah, ra. Salah. So kalau ada kesalahan macam tu, yang memang bukan sengaja, so cikgu jangan tolak dan tidak akan ditolak markah awak. So jangan risau. Okey. Hafazan ni banyak juga Ini belum masuk lagi kefahaman ni. Okey, untuk hafazan ni juga, kalau dilihat pada segi hadis ni, dari segi soalan ni, kita nak sentuh pula macam mana teknik penyoalan supaya awak boleh jawab. Mana dia punya soalan. Okey, ini contoh soalan Contoh soalan yang juga Ustaz bina bersama-sama dengan panel-panel lain dalam iModule ini. Nanti juga akan disebarluaskan untuk panduan semua. Okey, untuk contoh ni soalan untuk soalan lisan nanti dia akan bagi, untuk soalan aras rendah dia akan bagi macam ni. Dia akan soal awak macam ni. Istami' li al-hadis anil mawdu' tajuk. Maksudnya apa? Maksudnya di sini, untuk hadis aras rendah ni, awak kena hafal, bukan sahaja awak kena hafal dia punya matan, awak juga kena hafal dia punya tajuk. Sebab soalan yang ditanya nanti dia akan tanya tajuk. Dia takkan bagi mukadimah. Qala Abdullah, maksud ada. Dia takkan bagi mukadimah. So untuk hadis aras rendah ni kena hafal dua-dua. Kena hafal tajuk, kena ingat. Dia punya dia punya matan dia pun kena hafal juga. Sebab bila mana kalau soalan tu ditanya kepada awak tak tahu, alamak, aku hafal matan, aku tak hafal hadisnya, hadis mana? Sudah. Jadi last sekali nanti anda kata awak tak ingat, awak akan dikira gagap lah kan. Tak kira bos sekali lah kan. Jadi harap kalau sekali okeylah terulang lah kan. Tapi yang penting awak kena hafal sekali dengan tajuk. Manakala untuk hadis kedua dan hadis ketiga, soalan kedua dan soalan ketiga, hadis aras rendah dan sederhana dan tinggi, awak tak payah hafal tajuk. Sebab dia akan dia akan minta istami' jaidan, dia akan suruh dengar dulu, dia akan bagi mukadimah hadis. So dengar dulu mukadimah hadis, so dia akan suruh awak ulang balik mukadimah yang dah dibaca tadi tu, ulang balik dan awak kena sambung sampai habis. Itulah. Cumanya untuk soalan sederhana dan juga aras tinggi ni, Ustaz ada 3 teknik yang Ustaz boleh bantu awak untuk dapat markah. 3 teknik untuk dapat markah. Dia ada 4, lagi satu tu tak dapat markah. Yang lagi satu maksudnya awak tak jawab lah. Awak tak jawab, awak diam. Itu teknik yang keempat. Teknik 1, 2, 3 yang boleh dapat markah, yang pertama, awak hafal semua. Hafal semua matan ni. Okey? Dapatlah markah penuh. Kalau hadis aras sederhana dapat 10, hadis aras tinggi dapat 12, tanpa melakukan sebarang kesalahan. Okey? Manakala cara kedua pula, awak hafal separuh matan. Contoh macam ni, yang awak nampak color kelabu ni, ini adalah contoh sebahagian daripada matan. Awak hafal separuh je matan. Kalau awak hafal separuh, awak dapat separuh markah untuk sederhana dan tinggi. So kalau yang sederhana 10 markah, awak dapat 5. Kalau yang aras tinggi, 12 markah, awak dapat 6 markah. Okey, itu cara kedua. Okey, dan dengan syarat sama jugalah, awak tidak melakukan kesalahan melebihi daripada had tersebut. Had 3, 5, 5, 5, 5 tersebut. Dan cara ketiga, juga dapat markah. Apa dia? Cara ketiga, awak ulang balik soalan yang ditanya kepada awak. Contohlah soalan ni kan. Ni soalannya, pengawas baca, cuma dia suruh jawab, awak ulang balik apa yang dia baca di pengawas ni. Awak bacalah Nabi radhiyallahu anhu, wa inna sami'tu Rasulullah sallallahu yaqulu man salaka tariqan. Awak ulang balik soalan yang diberikan oleh pengawas ni, awak akan dapat 1 sahaja markah. Okey.
So, awak belilah. Beli. Pilih sama ada dapat markah penuh, cara pertama. Cara kedua, awak dapat separuh markah, awak cuma baca separuh sahaja atau hafal separuh saja daripada matan hadis. Cara ketiga, awak ulang balik apa yang pengawas bacakan kepada awak dapat satu markah. Okey, so pilihan di tangan kamu. Nak dapat markah penuh ke, markah separuh ke, ataupun markah satu markah. Okey, yang penting janganlah tak jawab langsung, ya. Kalau boleh dapat satu, janganlah dapat kosong kan. Okey. Okey, next soalan, next hadis kefahaman merujuk kepada tiga hadis yang berikut. Ini tiga hadis yang berikut. Ini adalah hadis kefahaman tentang zalim, zaliman kana mazluman ni. Kemudian tentang mas'uliyah, kullu mas'ulin, dan juga tentang alamatus sa'ah kubra. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam natadzakaru. Okey, yang ni untuk makluman hadis kefahaman yang awak tak payah hafal kan? Memang tak payah hafal. Sebab hadis dia punya matan hadis ni akan dibekalkan, akan diletakkan di atas meja awak ketika hafalan itu berlaku, berlangsung. Awak boleh, nanti dia akan minta awak baca selama sekitar 10 saat. Awak boleh baca hadis tersebut. Kemudian soalan akan ditanya berdasarkan hadis yang awak baca tu. Dan awak boleh rujuk hadis tu. Bahkan mungkin jawapan itu ada dalam hadis. Jadi awak boleh baca hadis tu, bahkan kalau jawapan tu ada dalam hadis tu, baca je jawapan yang ada dalam hadis tu. Kalau memang kebetulan ada jawapan. Janganlah pergi main tembak aja mana jawapan yang ada dalam hadis. Kalau dia jangan tembak kan. Biasanya jawapan yang ada mudah dalam hadis ni macam ni lah. Ni ada dalam hadis tentang tanggungjawab. Cuma ni ringkas sangat lah. Kalau boleh buat ayat sendiri bagus. Contoh. Nanti kita akan lihat apakah contoh soalannya. Okey, ini adalah teknikalnya. Baik, untuk soalan satu ni ada rendah. Soalan dua ada sederhana, soalan tiga ada tinggi. Untuk soalan satu ni ada dua jenis soalan yang akan ditanya. Yang lepas-lepas satu je, ditambah lagi satu jenis soalan. Yang lepas-lepas untuk soalan satu ni ditanya ma ismu rawi a'la. Macam contoh soalan ni kan, soalan yang terlepas ni, soalan apa namanya modul ni. Contoh ni masmu rawi a'la fil hadis. Siapa nama perawi tertinggi dalam hadis ini? So kalau kita lihat dalam ni, kalau tengok balik dekat dalam hadis ni, ada kata soalan tu ditanya, jawapan dekat mana ni? Jawapan yang pertama ni. Anas radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Uzaifah bin Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Itu jawapan kepada soalan pertama berkaitan dengan ismu ar-rawi a'la. Jangan jawab yang hujung ni. Rawahu Bukhari, rawahu Muslim. Ini bukan rawi a'la. Ini adalah apa cakap penyusun hadis. Dia bukannya perawi. Perawi yang depan ni, Anas, an yang depan ni. An yang depan ni adalah perawi a'la. Okey. Okey, itu yang pertama. Jenis yang kedua, tambahan lagi satu jenis soalan untuk tahun bermula 2021 ni, dia akan tanya maudhu'. So, untuk kefahaman ni awak kena hafal yang maudhu' juga. Maudhu' kena hafal. Maksudnya maudhu' ni, yang hadis aras rendah ni pun kena hafal maudhu', yang hadis kefahaman ni pun kena hafal tajuknya apa. Supaya nanti kalau awak dapat hadis ni, alamak ni tajuknya apa? Sudah. Sebab nanti dia akan tanya, ma maudhu' di hadis hadis. Soalan mudah je, aras rendah. Dia tanya maudhu' je, tapi kalau tak hafal hadis. Okey. Okey, itu untuk soalan aras rendah. Ada dua jenis. Yang pertama tidak adalah rawi a'la, yang kedua dia tanya tajuk. Okey, soalan yang kedua. Aras sederhana. Okey. Yang lepas-lepas dia tanya satu soalan saja, iaitu dia tanya mana kalimat? Mana kalimat? Mana kalimat lah. Dan mana kalimat tu boleh guna macam bertulis tadi, boleh bagi kalimah mufradat. Tidak menjadi masalah, boleh. Asalkan dia adalah perkataan yang serti, awak boleh gunakan. Dan tambahan lagi satu jenis soalan, untuk soalan dua ni juga, sederhana, dia juga akan tanya apa? Dia juga akan tanya syarah hadis. Okey, dia bukan suruh syarah, tidak. Tetapi dia akan tanya apa yang ada dalam syarah hadis. Contoh kalau dia tanya tentang ma huwa al-mas'uliyatur rajul. Kalau tentang tajuk mas'uliyah lah. Apakah dia ataupun sebutkan dua tanggungjawab lelaki dalam hadis tu. Okey, awak bolehlah awak jawab. Apa yang ada dalam syarah ataupun kalau boleh ingat buat sendiri tak masalah. Apakah dua tanggungjawab lelaki yang ada dalam hadis, iaitu merujuk kepada suami ataupun bapa. Okey, jawablah apa yang awak boleh buat sendiri tentang tanggungjawab. So yang soalan kedua ni ada dua juga soalan. Yang pertama makna kalimat dan yang kedua adalah apa yang ada di dalam syarah. Baik, soalan ketiga pula ada tiga. Yang lepas ada dua. Tambah juga lagi satu jenis. Yang pertama dia akan tanya biasa lepas, yang akan tanya apa?
Dia tanya berkaitan dengan pengajaran hadis. Okey, settle tak masalah. Itu boleh buat sendiri, okey. Yang kedua, jenis kedua dia akan tanya berkaitan dengan Allahumma salli ala Muhammad. Aduh, apa dia? Hal ta'lam. Hal ta'lam, betul lah. Hal ta'lam ataupun maklumat sisipan. Maklumat idhafah. Maklumat idhafiyah dan juga hal ta'lam. Hal ta'lam dan juga maklumat idhafah ni ada pada dua tajuk, iaitu tajuk zalim, iaitu merujuk kepada Anwar Zulmi, dan juga pada tajuk alamat Sa'ah Kubra, pada kiamat. Yang mana apa? Murad bil Ya'juj, murad bil Ma'juj, murad bil Dabbah. Itu adalah maklumat idhafah untuk tajuk kiamat. Dan tambahan lagi satu soalan, untuk soalan 3 ras tinggi ni adalah apa? Kiwar. Kiwar ni maksudnya perbualan. Dia akan minta, dia akan berbual dengan awak. Soalan dia masih lagi berkaitan dengan hadis. Dia akan tanya pandangan-pandangan awak. Ma ra'yuka anil zulmi fil madrasah? Apa pandangan awak tentang kezaliman yang berlaku di sekolah? Ma ra'yuka, ataupun mungkin kalau berkaitan dengan tanggungjawab, ma mas'uliyatuka kal mudarris fil madrasah? Ma mas'uliyatuka kal abna nahwal walidain? Tanggungjawab awak sebagai anak kepada kedua ibu bapa dan sebagainya. So dia akan tanya soalan-soalan awak lah. Tapi masih lagi ada berkaitan dengan tajuk, tapi dia open. So kena bijak untuk nak mengolah ayat dalam bahasa Arab, sebab jawapan dia mesti dalam bahasa Arab dan awak boleh dapat markah melalui jawapan awak dalam bahasa Arab tersebut. Okey, so itu adalah untuk soalan kafaman 15 markah untuk setiap soalan. 3 soalan, satu jawapan, 3 markah untuk soalan satu. Sederhana ni 6 markah, maksudnya ada 2 jawapan, 3. Kemudian soalan 3 ni pun sama juga, ada 2 jawapan, 6 markah. So total semua ada dah 15 markah. Dan untuk nilai yang terakhir ada berapa? 3 saja nilai. Yang pertama bagi salam. Bila bagi salam? Bagi salam sebelum awak memulakan peperiksaan ataupun sebelum masuk dalam dewan. Ataupun masuk dalam bilik lisan tu lah, bilik ujian lisan tu. Tak, Assalamualaikum. Okey, dapat 2 markah. Bagi salam dulu. Kemudian cara 2 markah lagi mana? Membaca sanad. Bila baca sanad? Awak dah baca sanad ketika mana di bahagian hafazan ni. So automatik 2 markah ni dah ada. So 2 tambah 2 dah 4. Lagi 1 markah? Lagi 1 markah tertib. Bila tertib ni? Tertib ni kalau awak dah buat yang pertama ni dan dah buat yang kedua, automatik awak boleh dapat 1 markah. So dapatlah 5 markah. So total semua adalah 50 markah. Okey. Ustaz rasa dah selesai untuk 3 slot yang Ustaz boleh sampaikan. So saya serahkan kembali kepada Ustazah ataupun pemuda-moderator lah untuk agenda seterusnya ataupun mungkin menamatkannya. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Penceramah kita atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Banyak ilmu yang dapat kita peroleh pada petang ini. Semoga dengan bengkel hari ini kita akan dapat sedikit sebanyak untuk menjawab subjek usuluddin dengan mudah dan insya-Allah mendapat keputusan yang cemerlang. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bengkel ini terungkailah segala persoalan yang kita selama ini. Guru-guru ada sebarang pengumuman? Tak ada. Jika tiada, maka berakhirlah bengkel kita pada petang ini dan kita tutup bengkel kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Okey, sama semua. Tahniah semua. Terima kasih Ustaz. Kejap. Jangan live dulu. Ustaz nak tak gambar. Semua dah pakat dah live dah. Ramai dah live. Mana tinggal ni je lah. Boleh buka kamera tak? Ustaz tak gambar kejap. Boleh. Boleh lah mau masukin Ustazah. Mana yang ada ni je lah. Tak apa. Okey, buka kamera. Izzah. Buka kamera semua. Hawa. Aina dah bagi kiss dah. Aina ni okey. Inayah Izzati. Zahratul Mairah. Okey, 1, 2, 3, senyum.
Okey, syukran. Terima Terima kasih kasih semua. Ustaz. Ustaz. Terima kasih banyak. Yes. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih.